Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi selamat pagi pada mana yang baru masuk. Yang belum masuk tu mungkin lambatlah sarapan ke ada kelas pagi kat masjid ke surau ke apa kan. Okay, tak apa, saya akan ikut time macam biasa. Okay, sebelum kita nak mulakan kita punya sambungan, kita kan masih dalam mat. Masih dalam bab mat. Mat ni sangat besar. Dan kalau Bapak tengok iklan pun, mat tu dah masuk hari ni yang ke-6 lah, sesi yang ke-6. Sebab kan yelah kita timing pun sejam setengah dia. Nak habiskan semua dalam satu memang tak boleh lah. So kita kena bagi-bagi. So hari ni hari yang kali kelas yang ke-6 lah untuk mat saja. Dan kita akan cuba habiskan mat tu hari ni. Sebab puan-puan hanya tinggal minggu ni, minggu depan dah 5 hari bulan puan-puan akan ada ujian. Okey, kita dah set 5 hari bulan Disember, puan-puan punya ujian penilaian tajwid akhir tahun. Yang memang ujian ni setiap tahun memang ada. So ada mana perempuan yang macam ni baru masuk, baru first time lah tahu bengkel Tajwid Pro ni, memang kita akan ada ujian pada hujung tahun. Ujian tu tujuan untuk nak menilaikan perempuan punya kefahaman, perempuan punya prestasi sepanjang perempuan daripada awal tahun dulu kita belajar, tengok sekejap je dah sampai hujung tahun dah. Walaupun kita secara online, tapi masa tu terlampau cepat. So kita dah nak pergi pada mungkin 2 sesi kelas je, lepas tu kita ada ujian. Okay, maknanya itu dah menunjukkan bila ada ujian dah penghujung lah kita punya kelas ni. Okay, so kita punya ujian pun nanti kita akan remind kembali. Minggu depan kita remind lagi. Ini dia beritahu awal lah. Supaya perempuan mana nak buat ulang kaji, perempuan nak buat group discussion dengan kawan-kawan ke, nak bincang dengan kawan, boleh lah. Kira-kira dah boleh daripada sekarang ni lah. Perempuan ada masa dalam kurang 2 minggu. Tapi biasanya perempuan nak ulang kaji pun tak banyak sangat rasanya. Sebab perempuan pun dah setiap minggu dah pergi dah ada latihan, ada apa macam-macam congak tajwid. Perempuannya Minda tu dah memang insya-Allah dah ingat dah benda tu. Cuma nak kena ulang kaji mana yang perlu je lah. Kan mungkinlah perempuan rasa ada bab-bab yang perempuan tak faham sangat ke, nak bincang dengan kawan-kawan ke apa. Sudah bolehlah buat mana tempoh ni. Sebab bila 5 hari bulan nanti saya akan remindkan semula. Kita akan ada Zoom ni sekejap aja untuk bagi taklimat tentang macam mana perempuan nak jawab soalan tu. Lepas tu perempuan akan secara sendiri je lah, online je lah. Perempuan masuk link, jawablah sebab kita akan bagi secara objektif saja semua. Nanti bila result tu dah keluar, perempuan submit aja, terus perempuan akan dapat perempuan keputusan. So perempuan sendirilah tahu apa yang perempuan markah, berapa yang perempuan dapat tu perempuan sendiri tahu je lah. Sebab kita takkan tunjuk dekat orang siapa markah paling tinggi, semua tak ada lah. Maknanya bila ujian je maksudnya perempuan menilai diri sendirilah. Okay. So bila ada ujian secara online, memang dia terdedah kepada orang nak buka, macam kata buka buku, nak tengok nota, memang benda tu memang akan berlaku. Memang ada orang akan buat macam tu. Tapi itu terpulang ada diri sendirilah. Sebab kalau kita nak nilai prestasi kita, takkanlah kita nak tengok buku. Lepas tu kita test sendiri. Sebab apa? Kalau kita, sebab masa yang saya bagi tu pun, dengan jumlah soalan yang akan diberi, tapi saya tak cakap detail, nantilah bila nak periksa tu beritahu. Perempuan rasa mungkin tak ada masa pun perempuan nak sibuk nak cari, nak tengok soalan, nak semak kat buku. Walaupun benda tu boleh berlaku. Mungkin memang benda tu terbuka lagi lah, kita buat kerja sendiri. Cara online kan orang nampak. Kalau kita just nak letak nota sebelah, tengok soalan kita cari. Tapi itu akan menyebabkan anda akan buang masa. Ini masa akan cepat, akan habis masa lah maksudnya. Jadi kita jadi kelang kabut. Jadi tak perlu buat macam tu. Walaupun memang akan ada orang buat macam tu. Tapi janganlah, kalau boleh tak usahlah buat macam tu. Sebab kalau tak macam ni kita nak test diri kita sendiri. Kita faham ke tak faham. Okay? Sebab itu nama dia ujian. Bila kita dah belajar 9 tahun ni, kita nak tengok kita ni faham ke tak faham. Sebab apa soalan ujian tu pun dia pusing-pusing tu juga. Cuma kita mungkin tukar ayat tu macam mana. Sebab apa kalau orang tu faham, datanglah soalan macam mana pun dia boleh jawab. Sebab dia faham. Tapi kalau kita jenis menghafal aja, kita tak faham, kita hafal sebiji-sebiji semua, so tukar je, twist saja soalan sikit, dah tak tahu nak jawab. Padahal jawapan itu juga bendanya. Maksudnya itulah. So nanti perempuan, daripada sekarang dah boleh buat ulang kaji, cuba, kita akan cubalah, kira pun jawablah soalan. Sebab ada je nanti orang akan tak nak ambil ujian tu pun. Memang akan ada juga. Dia sepanjang tahun ni dia datang kelas, tapi dia datang ujian dia tak nak ambil. Pun ada juga macam tu. Tapi itu terpulanglah. Sebab apa nanti bila yang keputusan tu tahu, perempuan seorang je tahu. Dia sendirilah tahu. Kita tengok dia kalau orang tu pernah ambil ujian sebelum-sebelum ni, dia boleh tengok prestasi dia meningkat ke, ataupun tahun lepas dia fail, tahun ni dia okey boleh dia lulus. Ataupun mungkin tahun depan markah dia ngam-ngam aja 40. Cuba tahun ni dapat 70. Kan ada peningkatan. Maknanya peningkatan tu kita yang ialah kita nilai diri kita sendirilah. Okey, so orang lain takkan tahu perempuannya markah. So perempuan yang sendiri tahu dia markah perempuan berapa. Tapi macam saya tahulah sebab saya yang kontrol dia punya main tu. Tapi kita nak tengok tu pun, nak tengok untuk saya punya bahagian pula, bila saya buat ujian tu tujuannya apa? Nak tengok perempuannya prestasi.
Adakah bila kita punya penyampaian tahun ni macam mana? Orang lebih faham ke? Orang tak faham ke? Ataupun kalau ada rezeki tahun depan kita nak buat kelas lagi, adakah pendekatan macam mana kita nak buat? Adakah kita lebih pada praktikal pula ke? Macam mana? Itu kita tengok pada ni lah ujian ni lah. Kita akan tengok. Dari situ baru kita boleh plan. Next year kalau ada rezeki, ada panjang umur, kalau kita nak sambung lagi kelas, kita akan buat cara macam mana. Tengok macam tu lah. Tapi untuk itu part saya lah. Tapi untuk diri perempuan sendiri tu, perempuan kena ujian tu untuk apa? Nilai diri sendiri lah, prestasi. Faham ke tak faham? Itulah Kalau kita faham, maknanya kita tumpu dalam kelas, kita memang ambil nota pun kita baca, kita discuss dengan kawan, semuanya kita boleh faham. InsyaAllah apa-apa boleh lah jawab soalan. Soalan tu memang kita akan bagi objektif pun. Sebab kita boleh nak buat subjektif, tapi akan ambil masa saya lah pula. Nak check satu-satu. So bila objektif, terus perempuan sendiri akan terus dapat jawapan, submit, terus akan dapat result tu. So pun tak payah nak fikir-fikir panjang lagi dah. Okay. So hari ni, ini info awal lah tentang ujian tu, sebab pun akan ada daripada 5 Disember nanti. Okay. 5 Disember kita akan ujian secara online. Lepas tu, untuk makluman yang itu je lah. Dan untuk yang ujian ni kita memang takkan bagi perempuan homework apa pun, memang tak ada. Lebih pada perempuan buat ulang kaji je lah. Dia sendiri kan. Okay, so hari ni kita akan sambung kita punya nota. Hari tu nota 15 bahasa mat kita sambung. Kita terus pergi sebab tak boleh lambat, masa aku tak habis, tak sempat. Okey. Minggu lepas. Okey, nampak tak? Nampak Okay, minggu lepas kita masih dalam kategori mat lagi. Okay, so hari ni kita sambung dengan mat farqi. Mat farqi. Kalau minggu lepas ini. Mat lazim, kalimi, muafaf. Ini minggu lepas. Ini dah kategori mat yang kita kena baca sampai 6 harakat yang tinggi lah. Mat yang paling maksimum. 6 harakat. So minggu lepas last kita kat sini. Mat lazim, kalimi, mukhaffaf. Mat panjang, lazim, mesti. Kalimi dalam kalimah. Mukhaffaf, ringan. Jadi kalau macam perempuan nak ulang kaji kan. Nak ingat apa maksud mat lazim, kalimi, mukhaffaf ni. Mat tu lah panjang, lazim tu mesti. Kelaziman, mesti. Kalimi dan satu kalimah. Mukhaffaf maksud dia ringan. Kalau musaqal, maksud dia berat. Okay. So kita akan terus sambung dengan mat farqi. Okay. Mat farqi ni masih dalam kategori mat lazim, kalimi, musaqal dan mat lazim, kalimi, mukhaffaf. Mat farqi ni dalam kategori tu. Okay. Kiranya mat farqi bukan dalam kategori mat yang tersendiri. Maksudnya dia bukan satu sub lain. Dia masih dalam kategori mat lazim, kalimi, musaqal dan mat lazim, kalimi, mukhaffaf. Dia masih dalam kategori tu. Dia ada cabang kecil bawah tu saja. Okay. Kalimah tersebut harus dibaca dengan dua cara, iaitu dibaca secara ibdal ataupun dengan tashil. Okay. Apa tu ibdal? Apa tu tashil? Okay. Apa tu ibdal? Ibdal ialah menukarkan dua hamzah menjadi satu. Hamzah kedua ditukarkan menjadi huruf mat seperti mat badal. Cumanya mat badal ini telah bertukar menjadi mat lazim, kalimi, musaqal atau mukhaffaf kerana harus dipanjangkan 6 harakat kerana ada sukun asli sepasnya. Kan bila kita kata mat far'i ni, ada kategori bila huruf mat jumpa dengan sukun, huruf mat jumpa dengan hamzah. Kan mat far'i kan dia buat cabang. Kita ada mat asli, mat far'i. Okay, so ni mat far'i yang bercabang ni, apabila untuk kategori mat farqi ni, apabila huruf mat jumpa dengan sukun. Okay, sekarang ni mat dengan sukun. So oleh kerana dia jumpa dengan sukun, kita baca dengan 6 harakat. Maksudnya paling tinggi lah. Okay, itu cara ibdal. Maksudnya bila dua huruf hamzah ditukarkan jadi huruf mat. Okay, so kita tengok apa pula tujuan untuk tashil. Tashil ialah sebutan antara hamzah dan alif. Ia tidak menjadi sebutan hamzah sepenuhnya dan tidak menjadi sebutan alif sepenuhnya. Sebutan ini adalah seperti menggabungkan dua sebutan yang disebut sekaligus tanpa terhenti-henti atau memanjangkannya. Maksudnya dia tiada harakat. Kalau ibdal kita baca 6 harakat, tapi tashil tak ada harakat. Maksudnya kita baca sambil lalu je. Kita tengok macam mana. Ini ada penerangan dia. Yang penting nak lafaz tu. Macam mana cara nak lafaz tu. Okey. Ini kita tengok teks dia. Masa kategori mat farqi.
Mad faqih ada dalam kategori mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim kalimi muaffaf. Sama je dalam kategori tu. Okey, farqi maksudnya membezakan, iaitu hendak membezakan antara hamzah pertanyaan istifham dan hamzah pemberitahuan khabariyah. Okay, ini apa, sebab tu nama dia mad farqi. Mad farqi maksud nak bezakan adakah dia tu jenis soalan atau tu jenis nak beritahu, pemberitahuan, makluman lah. Okey. Pada tengok teks ni kan, ni kalimah ni dia adalah kategori pertanyaan istifham. Dan bila pertanyaan, cara baca yang berat ada idgham, dia ada kategori mad lazim kalimi musaqqal, dan dia juga boleh dibaca dengan 6 harakat seri ibdal atau dibaca dengan tashil tak ada harakat. Ini penerangan akan kita cuba baca macam mana rupa bunyi tu. Okay, ini pun sama. Kenapa dia masuk dalam kategori mad lazim kalimi musaqqal? Kerana huruf mad, tengok sini. Ini huruf hamzah balik atas. Ini kawan dia mad alif. Ini ada kan apa nama dia? Mad badal kan? So bila mad badal, dia jadi mad badal, jumpa dengan huruf yang sukun. Lam ni mati. So bila dia sukun, dia layaklah masuk, dia dapatlah benda mad melintang atas ni. So dia layaklah dibaca dengan 6 harakat. Sebab tu bila nak baca, hamzah ni dibaca dengan 6 harakat dulu, baru masuk kepada zal. So dia akan bunyi az-zakarain. Ingat ni ada huruf lin, cara nak berhenti mad lin. Okey, kita dah belajar sebelum ni. Kita sekarang ni bila dah masuk mad ni, dia lebih pada kita nak melafazkan tu. Kalau kita tak cukup 6 harakat, salah. Kalau kita kata nak baca secara ibdal, ada je tashil, kita kena bacaan pendek. Okey, sekarang kita try yang jenis ibdal dulu, yang 6 harakat ni. Bunyi dia, ni kena buat 6 dulu. Az-zakarain. Az-zakarain. Dah buat 6 harakat hamzah, baru masuk kat zal. Ingat zal bukan zai, bukan keras. Sebab zal, hujung lidah lembut. Suara kita akan naik. Sebab dia adalah sabdu. Sabdu kan huruf double. So dia akan bunyi az-zakarain. Oleh kerana bacaan dia pun tinggi, berat, dia nama dia musaqqal. Dari segi bacaan pun kita tahu berat ke ringan. Okay? So dia kategori musaqqal. Dan itu adalah bacaan secara ibdal. Ibdal tu baca panjang 6 harakat. Okay, macam mana pula nak baca secara tashil? Sebab dia kata tadi tashil tu bunyi, okey, bila kata tashil ni kan huruf hamzah. Kan huruf mad kan? So huruf ni nak dibunyikan, nak kata hamzah bukan, nak kata hamzah betul-betul hamzah bukan, nak kata dia betul huruf mad pun bukan. So dia di antara. Sudah bila dia di antara dan dia pun tak ada harakat. Ini kita baca dengan cara cepat. So dia akan bunyi az-zakarain. 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 So bacaan secara tashil dia ringan. Bunyi hamzah ni tapi yang alif ni pun dia di antara, nak kata dia alif sangat pun tak boleh. Nak kata dia hamzah pun tak boleh. Tapi dia di antara tu. So hamzah yang tengah ni, huruf mat ni, nak jadikan dia di antara bunyi tu. So dia akan bunyi az-zakarain. Az-zakarain. So bunyi dia pendek dan dia tak ada az-zakarain. Itu kan panjang. Bila panjang tu adalah secara ibdal. Kalau kita baca secara tashil, az-zakarain. Az-zakarain. Dia ringan dan dia cepat dia berlaku. Itu adalah cara tashil. Tapi yang digalakkan adalah baca secara ibdal. Maknanya boleh balik baca 2 tu lah. Tapi kita digalakkan baca secara ibdal. Yang panjang 6 harakat tu. Sebab dia menepati yang tanda mat ni. Okay? Tapi kita kena tahu 2 lah. Maknanya benda tu boleh baca dengan 2. Jangan kita baca pendek sebab kita tak reti. Kita baca ni. Az-zakarain. Kenapa baca pendek? Dia tak tahu, dia baca pendek tu sebab apa? Dia memang dia tak tahu hukum. Dia memang dia tak tahu lah panjang pendek mentam aja. Itu memang tak boleh. Itu memang salah. Dan sebab apa? Baca tanpa ilmu. Tapi kalau kita kata kenapa baca pendek? Sebab saya baca secara ibdal. Saya baca secara tashil. Tashil di antara hamzah dengan huruf mat, dengan alif. Bunyi tu. Bunyi di antara. Dan dia pun tak ada harakat. Sebab tu saya baca pendek. Dia pendek tu baca secara tashil lah. Kalau dia tahu itu ilmu, tu tak apa. Tapi kalau dia baca pun az-zakarain, memang hentam je baca ikut suka je, tu tak boleh. Tu menyalahi. Memang tak boleh kita baca Quran ni mesti dengan ada ilmu tajwid. Yang tajwid ni kita kena tahu lah, adakah kita baca ibdal, adakah kita baca secara tashil, tu kita kena tahu. Tapi ulama membenarkan 2 cara ni lah. Nak baca ibdal boleh, tashil pun boleh. Tapi sangat digalakkan untuk bacaan secara ibdal.
settlekan 6 harakat tu. Sebab lagipun dari segi teks pun kita senang nak tengok. Bila kita baca dengan 6 harakat, apabila huruf mat jumpa dengan huruf sukun, tanda sukun, apa sukun kita tak nampak. Tapi dia adalah sukun, huruf yang kosong kan tak ada baris. Dia adalah sukun, so kita akan baca dengan 6 harakat. Hamzah tu kekal 6 dulu, baru masuk pada huruf zal. Itu kaedah dia. Okay, sama juga macam bawah ni. Perkataan ni. Ini kan kita huruf hamzah, kawan dia apa? Huruf alif kan. Bila kawan dia huruf alif adalah huruf mat. Nama mat apa? Mat badal. Kenapa mat badal? Sebab dia hamzah. Kalau depan ni huruf ba, huruf ta, huruf jim, dia akan jadi mat asli. Tapi sekarang dia bukan mat asli, dia adalah huruf hamzah. Dan bila huruf hamzah, bila kawan dia alif, dia adalah huruf, jadi apa hukum dia apa? Mat badal. Okay. Bila dia mat badal, jumpa dengan huruf selepas dia tu ada huruf yang sukun. So sukun ni memang kita tak nampak, tapi oleh kerana huruf bersabdu, lam ni kosong semua, dia tak ada baris, dia bukan a, i, u. Dia tak ada baris, dia kira sebagai sukun. So, bila dia jumpa dengan huruf yang bersukun, automatik dia dapat tanda mat ni, mat panjang ni. So, bila ada tanda mat panjang, apa makna dia? Kita kena baca lebih pada 2 lah. So 2 tu berapa? Kena baca 6 harakat. So kat sini kita kena baca, bila nak baca, settlekan hamzah yang ada baris tu, kena buat 6 dulu. Baru masuk pada kalimah selepas dia. Ini huruf bersabdu. Dia akan baca, Allahu azina lakum. Ingat, a tu huruf rendah, istifal. Jangan dia macam Allah. Salah. Dia bukan Sebab tu kita kena kontrol. Allah ni lafaz jalalah, dia akan jadi tafkim, dia akan jadi tebal. Tapi hamzah ni tetap dia istifal, rendah. Sorry, batuk pagi. So bila dia rendah, kita kena kontrol. Ini rendah, lafaz jalalah ni tinggi, tebal, tafkim. So dia tak boleh Allah. Nanti dia nanti hamzah jadi pula. So hamzah bunyi Allahu azina lakum. Asal ni perempuan ni kena praktis sekarang sebab benda ni huruf mat yang tinggi-tinggi. So kita kena baca macam tu. Allahu azina lakum. Kum jangan kom. Azina lakum. Salah. Siapa yang suka kom tu salah. Sekarang ni bila kita baca level ni, perempuan mesti jadi fasih. Kena praktis jadi fasih. Bacaannya halus, tepat bunyi. Tak ada melengit-lengit. Jangan baca Allahu azina lakum. Kum, konon-konon nak lembut. Tapi anda dah menambah huruf kat sini. Dia akan jadi macam ma'arid disukun pula. Kum, dah tambah waw. Salah. Tak boleh. Kalau dia bukan ma'arid disukun, tak boleh baca dengan panjang. Dia kena baca dengan satu harakat dan tepat. Lakum. Allahu azina lakum. Itu bunyi dia. Ya, kita baca panjang tadi, apa nama dia kalau kita baca Allah tu, kita dah baca cara ibdal, 6 harakat. Kalau baca tashil, Allahu azina lakum. Allahu azina lakum. Itu bila kita baca ibdal, hamzah ni a, tapi yang alif ni di antara. Di antara ni lah mesti kena bertalaki. Kita dengar betul ke bunyi a panjang tu atau baca a ke. Nanti perempuan kalau lebih faham bila kita masuk bab yang bacaan tashil. Ini sebab kita dalam kategori mak farki. Nanti kita akan tengok pada bab yang masuk betul-betul yang untuk tashil ni. Perempuan mungkin insya-Allah boleh faham. Tapi bunyi dia macam itulah. Dia bunyi yang pendek dan ringan saja. Okey, kalau tengok kalimah ni pula. Kaedah dia sama ke tak? Ini huruf mat. Ini huruf hamzah. Ini kawan dia huruf alif, huruf mat. So apa nama mat dia? Mat badal. Kenapa mat badal? Sebab dia adalah hamzah. Kenapa kawan dia alif? Sebab dia baris atas. Ini semua benda ni kalau kita dah belajar, kita boleh beritahu. Untuk kalimah ni macam-macam kita boleh beritahu info tentang dia. Ini adalah mat badal. Kenapa dia mat badal? Sebab dia huruf kawan dia ada huruf alif mat kat sini. Dan kenapa dia kena baris atas? Sebab dia ada. Kenapa alif? Kenapa sebelum dia baris atas? So banyak kita boleh cerita kat sini. Okay, ini ada mat badal. So bila mat badal jumpa dengan huruf yang bersukun, so ni sukun ni kita nampak terang-terang. Macam ni kita tak nampak sebab kan dia huruf bersabdu. Sabdu kan huruf double. Satu huruf pertama mati, huruf yang kedua tu hidup. So dia kita ganti dengan sabdu. Kalau macam ni kita nampak terang-terang. Ada sukun kat sini. So benda parti tak hukum tu. Bila huruf mat jumpa dengan sukun dalam satu kalimah, so dia layak dapat tanda mat yang panjang ni. So bila dapat tanda mat yang panjang ni, apa kita nak buat? Kita kena baca lebih daripada 2 lah. Sebab mat paling pendek 2. Paling tinggi 6. So bila dia dapat benda ni, tanda mat ni, so kita kena baca selampat 6 harakat. Okay, ulama letakkan 6 harakat kerana dia baca secara ibdal.
Cuma dia kategori mukhafaf. Kenapa mukhafaf? Sebab tak ada berlaku kemasukan, tak ada berlaku idgham, tak ada berlaku berat, bunyi yang berat. So kita baca pun mendata je, dia ringan. So kita akan bunyi minta 6 harakat juga. Ana wa qad asaita qabl. So bunyi dia mendata je. Macam ni kita kena naik sebab dia sabdu. Allahu azina lakum. Dari segi baca kita tengok berat bunyi dia musaqal. Tapi kalau macam ini kita baca ana wa qad asaita qabl. Ini qabl bukan qabla. Ini pun selalu bila nak muwaqqaf lam ni jadi la pula bunyi dia. Salah tu. Qabl. Maksudnya kita matikan ba memang dah mati dah qalqalah. Jadi qalqalah sughra. Tapi lepas dia duduk lam pula. So kita bila kaedah dia huruf yang terakhir ni kalau ni lam, so makhraj kita nak berhenti macam makhraj lam lah. Dah selesai untuk ba, lepas tu kita matikan lam pula. So lam di mana makhraj? Belakang lidah kan? Belakang lidah kita di belakang gigi dan bahagian langit lembut tu, sebelah depan tu. So kita akan letak lidah kita kat situ. So lepas kita buat huruf ba, matikan ba, kita matikan lam. Dia akan bunyi ini tarik 6 dulu ana wa qad asaita qabl. Qabl. Bunyi dia qabl. Maksudnya bila kita sebut qabl, tengok lidah kita berhenti kat mana? Adakah qabl macam tu? Kalau qabl dia berhenti kat ba, lam pula dah hilang. Kalau kita baca qabla, macam mana dia bunyi qabla? Kita dah seolah lam jadi macam qalqalah pula. So salah. Dia akan bunyi qabl. Qabl. So lam bila last lidah kita akan ternaik. Parking dekat makhraj huruf lam. Itu. Setiap huruf pun apa-apa kita waqaf, ada huruf yang terakhir tu, kalau kita berhenti pada nun, huruf nun, so makhraj kita, mulut kita berhenti pada makhraj nun. Kalau pada mim, pada mim. Kalau pada kaf, berhenti pada kaf. So lidah kita tu mesti parking pada huruf yang kita berhenti itulah, pada huruf yang terakhir tu. Sebab kalau kita kalau kita tak mahir makhraj huruf, tak mahir sifat huruf, bermasalah lagi-lagi nak baca. Sebab bila kita baca Quran ni, bila dah huruf dah bersambung bersemua, ada waqaf, ada sukun, ada sabdu, ada baris semua ni, bila kita nak berhenti, kita tak boleh main berhenti suka hati je. Kita kena ikut sebiji-sebiji apa dia punya huruf tu. Dan bila kita berhenti pada huruf yang terakhir, dan kita kena selesaikan makhraj dan sifat dia. Baru kalau dia ada angin, kita lepas angin. Kalau dia tu melantun, kita kena melantun. Itulah sifat, itulah keadaan cara nak baca Quran. Sebab itu kita awal lagi dah belajar makhraj dan sifat supaya bila kita nak baca dalam kalimah-kalimah macam ni, walaupun dia pendek tak sampai satu ayat pun, tetap kita kena jaga semua makhraj dia, sifat semua kita kena jaga. Bunyi dia apa semua kena kontrol. Dan kita untuk level ni kita dah kena kontrol nafas lagi. Dalam mat tu panjang sampai 6. Tu ada pula qalqalah lagi. Ada pula sifat tu macam ni huruf lin, suara nak turun bawah. Lepas tu ada pula ni melantun ba lagi. So ada huruf yang tinggi, huruf isti'la, qaf. So semua benda ni, semua tu kita kena jaga. Jangan bila kita belajar teori macam-macam tapi bila nak apply, kita tak apply pun apa yang kita belajar tu. Itu salah lah. Tujuan ni bila kita buat ujian tu nanti, tujuan saya buat ujian tu lah. Dari segi teori, boleh faham ke tak? Dari segi nak baca tu, boleh. Sebab dua perkara berbeza. Tapi orang yang fasih, teori boleh. Dan dia boleh teori tu dia boleh praktikkan dengan betul. Itu baru betul. Baru orang kata boleh, kita boleh fasih. Okay. So kita balik kat sini balik. So ini adalah kategori mat lazim kalimi mukhafaf. Mat panjang. Lazim tu mesti baca enam harakat. Kalimi satu kalimah. Itu kalimah ni mukhafaf ringan sebab apa tak ada berlaku kemasukan. Tak ada berlaku macam ni. Sabdu kan masuk kita masuk. Masukkan bunyi idgham. Tapi ini tak ada. Kita baca secara menata saja. Sudah kau ni al-ana wa qad asaita qabl. Qabl itu bunyi dia. Okay. So kita sertakan 6 ni semua 6 harakat. Kalau kita baca secara tashil yang jenis apa ringan tu al-ana al-ana al-an al-an dia pendek je. Itu kalau baca secara tashil. Tapi kita digalakkan baca secara ibdal. Okey. Yang ini pula apa beza dia? Kenapa dia ini semua kategori pertanyaan istifham, istifham, istifham. Kenapa kata istifham? Sebab depan dia ada huruf hamzah. Hamzah ni maksud dia apakah? Apakah? Apakah kan soalan. So ini satu perkataan lain. Az-zakara ni satu perkataan lain. So dia adalah dua perkataan. Kan pertembungan huruf dua perkataan. So dia adalah kategori pertanyaan istifham. Sebab apa dia ada hamzah depan ni.
Berbeza dengan kalimah ni, nampak macam seakan sama. Tengok ni, atas dengan bawah ni, nampak macam sama. Tapi kenapa dia bukan kategori istifham? Sebab depan dia tak ada hamzah. Kalau ada hamzah, dia pun kena baca panjang macam ni. Dia dapat tanda mat. Sekarang ni dia tak ada. Dia terus hamzah wasal je. Hamzah wasal kita dah tahu, kan kita dah belajar. Hamzah wasal mula dengan hamzah wasal. Masa lepas tu ada lam, ada sukun, mesti ada kategori. Apa nama dia? Alif lam qamariyah. So bila alif lam qamariyah ke, syamsiah ke, kalau mula dengan dia, kita mesti baris atas. Mesti baris, tak ada bunyi. Kita tak boleh guna kaedah 1, 2, 3. Ni atas kita pergi bawah. Tak boleh. Qamariyah dengan syamsiah, kalau mula dengan dia, mesti baris atas. Wajib baris atas. Itu mesti akan bunyi. Al-ana khaffafallahu ankum. Dia ada bunyi al. Dan cepat dia tak bunyi al. Tak ada. Dia tak boleh baca macam ni. Kerana dia tak ada hamzah depan dia. Dia tak ada berlaku pertemuan apa hukum pun. Nampak pattern macam sama. Pattern nak sama. Ini ada hamzah. Ini hamzah. Kat situ tak ada. Ada huruf mat. Ini bukan huruf mat. Ini hamzah wasal. Ini lam sukun. Hamzah beri, mak badan kat sini pun ada mak badan ni. Pattern nampak sama. Berhati-hati. Pattern nampak sama tapi cara baca lain. Ini adalah bacaan secara ibdal. Kita baca 6 harakat sebab ada berlaku pertemuan hukum. Huruf mat badal ni berjumpa dengan sukun. Kita akan baca mat lazim kalimi mukhafaf. Kenapa mukhafaf? Sebab dia ringan, tak ada berlaku idgham. Yang ini pula bukan kategori mat lazim ke apa. Sebab dia tak ada kategori apa-apa pun. Sebab dia adalah alif lam qamariyah. Biasa je. Kita baca dengan satu akad biasa. Al-ana khaffafallahu ankum. Dengung panjang. Dah banyak kali dah beritahu. Pada yang bertalaki banyak kali dah beritahu. Dengung yang panjang. Tapi masih kedekut lagi nak bagi dengung yang panjang tu. Masih nak angkum. Macam tu. Dah banyak kali ditegur. Tapi masih juga. Yang ada yang ambil perhatian, ada yang tak ambil perhatian. Itu menunjukkan apa? Kadang kita ni dia nak baca Quran jenis macam nak cepat. Tak kisahlah panjang pendek hentam aja. Itulah yang salah. Kalau kita jenis tak nak dengar tak nak buat perubahan, tak nak buat peningkatan diri. Bila kita dah ditegur suruh baca panjang, dengung tu lebih, kita masih nak juga macam yang lama macam biasa. So, diorang pun bertalaki. Baik baca sendiri je. Sebab tu tujuan kita bertalaki tu apa? Untuk kita nak upgrade diri kita lah. Mana yang salah kita repair. Dari situ kita akan pegang benda yang baru tu, kita akan pegang sampai bila-bila. Sebab tu nak berproses talaki. So, bila kita dah sampai ke tahap, kita dah khatam ke apa tu, dalam keadaan kita proses mula-mula memanglah asyik sangkut. Tak betul. Tapi Quran kan 30 juzuk. Kita akan ulang huruf yang sama pun. Tapi kita akan praktis peringatan dia. Bila di hujung nanti, dia dah macam perfect dah okey dah. Itu maksud tujuan kita nak bertalaki. So kalau kita dah time talaki pun ditegur pun tak nak buat perubahan. So apa motif dia? Nak juga ikut kepala sendiri yang tak apalah biar. Dah kata panjang, dengung panjang. Buat macam tu ya angku. Dan baca pun cuma suara malas. Padahal benda tu dah beritahu. Itu kata benda tu kita boleh tegur tapi atas diri sendirilah. Tapi tak ada masalah pun sebenarnya. Kalau kita nak praktis banyak kali, kita akan dapat juga benda tu. Dan kita jangan nak cakap tak boleh lah, susah lah, apalah. Memang Quran memang susah. Apa kata Quran senang? Saya tak kata Quran senang. Quran memang susah. Sebab tengoklah kita nak jaga semua ni, ingat senang ke? Susah. Siapa kata senang? Tapi bila kita selalu buat, selalu sebut, kita ikut apa orang kata, so panjang, kita ikut je apa orang suruh, insyaAllah kita boleh dapat. Itu je cara dia. Sebab tu nama dia talaki. Ada proses talaki. Kalau proses talaki tak wujud lah, kita ikut suka hati. Bacalah suka hati, dengar je, tengok YouTube, dengar dekat handphone, apa pun kita dengar je, one way je, memang kita takkan dapat pun. Kita rasa kita betul tapi sebenarnya tak tepat pun benda tu. Bila kita check, tengok, paling banyak saya sendirilah, personally, bila check, terus tengok pada 3 kul tu yang paling banyak sangat salah. Sebab apa? Kita kan baca suka hati. Bila benda dah salah, pegang berpuluh tahun, bila tiba sekarang baru nak repair, kan jadi susah. Tapi kalau kita terus cepat repair, kita ingat, kat sini sebenarnya hu bukan u. Selalu huruf hamzah tu tukar dengan huruf ha tu. Selalu tukar. Sebab kalau kita tak ambil pendekatan nak berubah, kita akan pegang sampai mati lah. Sebab tu kata, memang siapa kata senang, memang susah. Benda yang dah lama dah jadi sebati dengan hidup kita. Tapi benda yang kita pegang tu salah. So bila Allah dah bagi peluang untuk perbetulkan, kenalah berbetulkan. Janganlah lepaskan peluang Allah dah bagi tu. Maksudnya kita dah, Allah kata, okey, kamu baca selama hari ni salah. So sekarang ni kamu pergi bertalaki ke, pergi belajar ke apa, bernafak supaya
Orang nak nampakkan kat diri kita sebenarnya kamu baca sama tu ini salah. Pergi betulkan. Kadang benda ini kita kena fikir, kita macam masuk kelas macam ni pun ingat saja-saja ke? Allah kalau Allah tak bagi, kalau dah bacakan kita pagi tadi, kita dah tentu tak masuk. Kita ada hal lain lah apa benda. Kita pun takkan jumpa kat sini. Kalau saya pun apa-apa hal jadi kat saya pagi tadi pun, kita tak ada online pun. So dia kan benda bila Allah bagi ruang tu, mesti ada benda yang kita nak sampaikan. Mesti ada benda yang kita nak dapat, Allah nak bagi. Kita kena fikir macam tu lah. Sebab kita buat benda kelas sebagainya, itu kita punya perancangan. Tapi orang kita rancang-rancang pun tak jadi, cancel dan bagai-bagai kan. Maksudnya benda tu tak boleh. Tapi kalau Allah nak bagi, dah ada peluang sampai kat telinga, rupanya selama ni aku baca salah lah. Nak kena repair lah, betul lah apa ni. Selama hari ni duk sebut rupanya hu. Kul huwallahu ahad. Tapi kita baca selalu je kul huwallahu ahad. Hu tu jadi hamzah u. Sebab apa? Sebab tu kita dah belajar tajwid. Bila huruf ha dia ada sifat khafa. Khafa tu dia kena berpaut pada satu benda yang supaya nampakkan dia balik. Sebab dia senang tenggelam. Bunyi ha tu. Sebab tu kita kena tekan sikit pada hu tu, sebutan hu tu. Qul huwallahu ahad. Baru naik ha tu. Kalau kita baca qul huwallahu ahad, tengok ha tu dah hilang, dah akan jadi hamzah. Itu kita belajar tujuan dia. Dan bila kita belajar pun kita tahu, patut kena tengah sebab dia sifat khafa. Betul lah sifat khafa tu. Sebab apa? Kalau kita tak tekan kat dia, dia akan hilang. Sebab itu memang sifat dia. So, bila kita dah belajar pun kita faham. Bila kita faham baru kita akan repair kita bacaan tu, baru kita jadi fasih. Sebab bukan senang. Al-Quran ni bukan kita belajar satu hari, tiba-tiba esok jadi pandai. Tak ada. Bukan macam tu. Proses dia lama. Sebab tu Al-Quran tu 30 juzuk. Banyak. Nak ulang-ulang. Kali huruf tu orang sama juga. Hukum-hukum tu benda yang sama juga dalam tu. Okay. Jadi kata kita beritahu peringatan sambil-sambil kita belajar sebab benda real life kan. Reality pun. So kita kena buat pembetulan. Kena baikilah. Jangan kita level 2 juga. So kita sambung. Mad lazim harfi pula. Tadi mad lazim kalimi. Sekarang mad lazim harfi. Bila kata harfi apa dia? Mad lazim harfi apabila huruf mad asli bertemu sukun asli, ini sukun pada yang ini sukun asal dalam satu huruf. Sekarang ni hukum dia berlaku dalam huruf pula. Ia terletak di awal setengah surah dalam Al-Quran yang dikenali sebagai huruf muqatta'ah. Apa dah biasa kan huruf muqatta'ah. Kalau biasa bisa dengar lah huruf muqatta'ah. Wujud nota khusus, kita ada buat nota khusus bawah tu nanti. Kita dapat 8 buah huruf yang terlibat dengan mad lazim harfi. Sekarang ni kita cerita tentang mad lazim harfi. Mad lazim harfi ni apa? Mad panjang. Lazim tu mesti. Mesti tu maknanya bila kata lazim tu mesti 6 harakat lah tu maksimum. Harfi adalah huruf. Ini cara kita nak faham. Kita kan tak ingat, lupa. Banyak sangat nama-nama hukum. Tapi cerita dia lah. Mad tu panjang. Lazim tu mesti, wajib. Dan bila kata level lazim ni semua dah 6 harakat. Harfi, huruf. Tadi kalimi, tu kalimah. Harfi, huruf. Sebiji huruf tu. Okey, apa huruf-huruf dia? Huruf kaf, mim, lam, ain, nun, qaf, sin, sad. Ini adalah 8 huruf yang bila kita eja, dia ada huruf mat kat tengah-tengah tu. Ni kalau huruf nun, kita dieja dengan macam. Bila kita eja, dia keluar. Nun pada depan, waw, nun. Nun. Ini ejaan untuk nun. Ini ejaan untuk huruf qaf. Qaf. Contohlah qaf, kalau kita beri mat disukun, qaf, sin, sad, kaf, mim, lam, ain. Kita tengok. Bila kita eja, ni huruf kaf pada atas. Ada huruf alif mat kan. Alif kosong. Huruf yang kosong kan alif. Ini huruf kosong ni kan alif. So ada huruf mat. Sebab apa dia mat alif? Sebab kawan dia kan pada atas. So dia antara 3 huruf kaf, alif, fa. Ni alif kan huruf mat. So di situ dah buktinya berlaku apabila huruf mat bertemu dengan sukun. Sukun asal, sukun asli. Kan tajuk dia apabila huruf mat asli. Okay, ni kan mat asli ka ni mat asli ka bertemu dengan sukun asli. Huruf fa mati. Sebab bila kita eja huruf kaf, ni huruf kaf, bila kita eja kaf alif fa, kaf. Ini ejaan dia. So berlaku di sini kita nampak bukti apabila huruf mat asli ni jumpa dengan huruf fa. Fa ni adalah sukun original, memang dah ada dah. Sukun asli dalam satu huruf. Ni kan huruf kaf. Kaf. Bunyi kan kaf, mim, lam, ain. Ini adalah huruf lin. Ya sukun adalah huruf lin. Ini huruf mat alif.
Ni mat ya. Ni mat alif. Ni huruf lin. Ya sukun huruf lin. Ini waw mat. Alif mat. Ya mat. Alif mat. Kan huruf mat. So kat berlaku untuk 8 huruf ni bila kita eja dia akan keluar ejaan macam ni lah. Ada 3 huruf. 3 huruf. Yang mana tengah dia adalah huruf mat ataupun huruf lin. Jadi berlaku 2. Sebab huruf ain bila kita eja, ain dia akan jadi huruf lin. Kenapa huruf lin? Sebab yang ni sukun sebelum dia mesti baris atas. Ain, kita eja nama dia macam tu. So bila kita kata huruf muqatta'ah, kira huruf-huruf yang kita kena sebut dengan nama dia sendiri, nama original dia. Tanpa ada baris. Dia bukan huruf ka, bukan ki, bukan ku. Dia huruf kaf. So bila kita nak baca huruf muqatta'ah, kita kena sebut nama original dia lah. Dia huruf kaf, huruf mim, huruf lam, ain, nun, qaf, sin, sad. Oleh kerana dia bila dieja macam ni dan menepati hukum, maka sebab itulah huruf-huruf ni dia akan dapat tanda melintang ke atas tu. Tanda mat tu lah, tanda mat melintang tu dia akan dapat atas ni. Ini original ejaan dia. Kita terus. Tengok nota. Mat lazim harfi juga terbagi pada 2 jenis, iaitu mat lazim silap ni. Sama seperti. Dia terbagi pada 2 jenis seperti mat lazim kalimi dari sudut panjang bacaannya, iaitu mat lazim harfi musaqqal, mat lazim harfi mukhaffaf. Okey. Mat lazim harfi ni dia pun macam mat lazim kalimi jugalah. Dia pun ada musaqqal, dia pun ada mukhaffaf. Okey, cuma beza dekat sini dia tukar. Ini harfi sebab dia huruf. Yang tadi tu kalimi kan. Kalimi sebab dalam perkataan. Tapi jenis dia sama juga. Dia pun ada musaqqal, dia pun ada mukhaffaf. Okey. Musaqqal ni apa? Pertemuan huruf mat asli dengan sukun asli, dengan sukun original tadi tu, kita nampak dia eja tadi tu, dalam satu huruf dengan idgham, maksudnya berlaku masukkan. Bacaan yang berat ada simbol mat. Okey. Nanti huruf tu kita nampak ada huruf mat. Okay, nanti kita tengok. Mat lazim harfi mukhaffaf ni pula pertemuan huruf mat asli dengan sukun sukun asli, sukun pada asal dalam satu huruf tanpa idgham. Macam dia berlaku idgham. Idgham tu apa? Masuk kan? So ni ada berlaku kemasukan. Dekat sini tak ada kemasukan. Ini tak ada berlaku kemasukan. Bacaan yang ringan ada simbol mat. Ini semua huruf yang akan dapat simbol mat. Kenapa dia dapat huruf mat tu? Sebab dia dapat ni lah. Bila kita eja ni kan dah berlaku hukum ni huruf mat asli jumpa dengan nun mati. Qaf mat asli jumpa dengan fa mati. Huruf kan ni sukun asli. Oleh kerana berlaku pertemuan hukum dalam satu huruf, maka dia layaklah dapat benda mat melintang tu nanti. Kita akan nampak dia ada teksnya, dia nampak mat melintang tu. Okey, ini cerita dia. Dan sepakat para qurra membacanya dengan 6 harakat. Pengecualian pada huruf ain kerana ia harus dibaca dengan 4 atau 6 harakat. Kerana ia melibatkan huruf lin, bukan huruf mat. Namun memanjangkan sebanyak 6 harakat lebih afdal. Maknanya huruf ain tu nanti, ain tu satu je. Kita boleh baca dengan 4 ataupun 6 harakat. Tapi kita secara standard pun kita akan ambil semua 6 je lah. Maknanya kita, tapi bukan 2. 2 memang tak ada. Tak ada bacaan untuk 2. Okay. So kita tengok macam ni. Yang first, mat lazim harfi musaqqal. Tengok musaqqal. Mat lazim harfi musaqqal ialah apabila huruf mat asli bertemu sukun asli original dah sukun pada dia. Dalam satu huruf berserta idgham. Ada berlaku idgham. Dibaca dengan kadar 6 harakat. Ia terletak di awal sesetengah surah dalam Quran yang dikenali sebagai huruf muqatta'ah. Jadi kita rujuk nota yang khusus untuk dia lah. Dekat sini nak tunjuk apa? Nak tunjuk berlaku tak idgham saja. Kita tak sebut pasal cara nak baca. Nak tengok berlaku idgham tak? Menepati tak? Dia punya istilah mat lazim harfi musaqqal. Kita tengok contoh alif lam mim. Alif tolak sebelah kita ejak alif. Sebab ini kita nak tunjukkan pada tentang mat lazim harfi musaqqal saja. Kita bukan nak cerita pasal cara nak baca tu, belum lagi. Kita nak tunjuk berlaku tak pertemuan hukum tu. Okey, ni huruf lam. Kita dah tadi ejakan lam. Lam ni ada huruf mat. Jumpa dengan mim yang sukun asli. So berlakulah hukum. Adalah pertemuan hukum dalam satu huruf tu. Oleh kerana adanya pertemuan hukum, dia dapatlah benda melintang ni. Tengok. Sebab tu lam tu ada benda melintang. Sebab apa dia dapat benda melintang? Sebab ada pertemuan hukum. Huruf mat asli bertemu dengan mim sukun original dan sukun asli. Oleh kerana bertemu hukum dalam satu huruf, dia dapatlah benda melintang ni. Dekat sini saya nak tunjukkan tujuan macam mana nak buktikan berlakunya idgham kat situ. Okay, kalau macam mim pula kita ejakan. Benda ni kita kena ceraikan bagi kita nampak. Kadang kita terus baca, ada orang baca alama, alama,
Alamara. Kenapa dia baca macam tu? Asal dia baca alamara? Sebab ni bukannya alif atas a, lam atas la, mim atas ma. Ni bukan baris. Ni adalah tanda mat. Tak sikitnya orang baca salah tentang cara huruf-huruf ni. Sebab apa dia rasa macam itu dah tentu memang tak talaki lah. Dah tak talaki, memang tak dengar, tak belajar tajwid, memang tak apa, memang jenis buat sendiri je. Alama, alamara, alamaso. Apa benda tu? Tosama. Ada yang baca macam tu. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia memang langsung tak belajar, tak pernah dengar ke apa ke, dia memang tak nak ambil tahu. Yang penting dia nak baca Quran aja. Tu bila tanya berapa kali dah khatam ke apa, dah khatam banyak kali dah. Segala benda semua masuk, tadarus bagai semua masuk. Itu pun pelik. Macam mana dia boleh masuk tapi macam ini punya kualiti baca. Bukan kualiti baca, memang salah pun. Sebab tu kat sini kita terangkan kenapa kena baca alif, lam, mim. Kenapa kena baca macam tu? Kenapa tak baca alif, lam, mim? Kenapa tak baca macam tu je? Sebab inilah kita nak buktikan kat sini. Kenapa kena baca panjang atau dia dengung-dengung bagai tu? Sebab bila kita cerah kita nampaklah dia. Ni kalau lam, ni ejaan untuk lam kan? Ke berlaku hukum kat sini, berlaku huruf dalam huruf tu sendiri kan harfi kan? Berlaku dalam huruf. Berlaku pertengah hukum dan huruf. So, orang itu dia layaklah dapat benda mat ni. Sama juga macam mim. Kita cerah ke eja huruf mim. Mim, ya, mim. Ada tak hukum kat situ? Berlaku tak hukum dekat dalam huruf dia sendiri? Mim kan mat asli. Mim bawah, mi, ya mati, mi. Kan mat asli. Jumpa dengan mim mati, original, mim sukun asli. So berlakulah hukum. So bila berlaku tu dengan hukum kat sini, dalam diri dia sendiri huruf mim tu, so dia layak dapat benda menentang ni. Okay. Bila kita dah tahu dah okey, dia dapat, dia pun dapat, dia layak dapat benda menentang ni. Ini kita baca enam harakat tu. Tapi apa lagi pula next step tu? Ada berlaku idgham. Sebab kita sekarang ni nak tentukan, okey kita dah tahu dia mat, lazim, harfi, nak tahu dia ni musakol ke bukan? Kalau nak tahu dia tu musakol ke mukhaffaf ke, kita kena tengok ada tak pertembungan hukum kat situ. Mim mati ni bertemu dengan mim. Kita dah belajar mim mati dengan mim, apa nama dia? Idgham mislain sorin kan nama dia, idgham mislain sorin. So bila berlaku pertemuan hukum, kan? Bila berlaku pertemuan hukum idgham kat sini, kan dia akan berlaku kemasukan. So mim ni akan masuk kat sini. Lepas tu dia akan bunyi alif lam mim. So kan berlaku kemasukan. Idgham mim masuk kat mim. Dia dah masuk. Itu nama dia idgham mislain sorin, mim dengan mim, ataupun idgham mutamatsilain pun sama juga. So bila nama dia idgham, so berlakulah semua mendapatilah syarat dia. Apabila huruf mat asli bertemu sukun asli yang asal dalam satu huruf berserta idgham, berlaku kemasukan. So bila ada kemasukan, patutlah nama dia musakol. So ada berlaku kemasukan. Kalau tak berlaku kemasukan, dia tak boleh nama musakol, dia akan nama mukhaffaf je lah, nama dia ringan. Sekarang ni nama dia musakol sebab ada berlaku kemasukan. Dan kita baca pun berat. Musakol kan maksud dia berat. So kita baca pun bunyi dia berat. Alif lam mim. Berat tu. Sebab ada berlaku idgham. Idgham tu pula berdengung pula tu. So kena dengung kat sini. Itu nanti kita cerita dalam muka ta'ah. Khusus untuk dia. Saya ni nak buktikan berlaku tak hukum tu. Yang kata mat lazim harfi musakol tu berlaku tak. Kalau macam ni alif lam mim ra. Okay, kenapa kita tengok kenapa lam ni ada mat? Menentang ni kenapa mim ada? Ini tak ada. So kita cerita pasal yang ada ni lah. So bila kita ceraikan, kita tengok. Okey, lam ejaan untuk lam berlaku hukum. Sebab tu dia dapat benda mat. Mim pula, kenapa dia dapat mat? Bila kita eja pun, betul ada berlaku hukum kat dia. Tu nak tahu, okey dah berlaku hukum dan dia layak dapat. Kita nak tahu dia musakol ke muhaffaf. Nak tahu ada tak berlaku tu, so kita tengoklah ada tak berlaku hukum. Dia nak tahu hukum ni huruf yang terakhir dekat huruf pertama ni, huruf yang terakhir dia bertemu dengan huruf selepas tu. Huruf yang awal ni huruf akhir bertemu dengan huruf yang awal. Ada tak hukum? Kalau berlaku hukum, kita dah belajar mim mati jumpa mim, kita dah belajar hukum mim mati kan. So kan ada berlaku hukum. So apa nama hukum dia? Mim mati jumpa mim. Idgham mislain sorin. So berlakulah hukum. Layaklah idgham. Nama dia pun kan idgham kan. So berlaku. So bila nama dia di idgham, berlaku hukum selama pun lazim harfi musakol. Sebab tu kita namakan musakol sebab berlaku idgham. Berlaku kemasukan. Dan idgham lah kita tahu di idgham mislain kan ada dengung. Dengung tu dia menyebabkan bunyi dia pun berat. Alif lam ra. Macam tu. So kat sini kita nak membuktikan
bahawa betul berlakunya idgham apabila pertembungan hukum dah. Bila kita eja, kita kena ceraikan. Eja satu-satu baru kita nampak. Bila berlakunya pertembungan hukum itu adalah bila berlakunya idgham, baru dia masuk kategori musaqqal. Sama juga ta, sin, mim. Bila kita eja, kita nampak berlakunya idgham. Idgham ni idgham apa? Nun mati jumpa mim. Idgham ma'al gunnah. Kan nama dia idgham. Semua yang kategori nama idgham tu, dia akan dapat nama musaqqal. Idgham kecuali tapi tak berlaku lah idgham bila gunnah, tak adalah berlaku. Dia idgham ma'al gunnah, idgham mutamathilain, atau idgham mislain saghir, dia akan berlaku. Okay, dia ada dengung, semua hukum tu ada dengung. Dengung tu dia rasakan jadi bunyi dia berat. Tapi setengah ada yang masuk tak dengung pun. Kita tengok kan. Tapi ini semua kategori yang berlakunya idgham. So ini cuba kita nak fahamkan, saya nak pun faham bahawa kenapa huruf-huruf ni dapat benda melintang ni, sebab bila kita eja, kita ceraikan dia, kita ada berlaku pertembungan hukum kat sini. Hukum dia adalah huruf mad asli bertemu dengan sukun asli. So oleh kerana dia berlaku hukum, dia layaklah dapat benda melintang ni. Bila kita dah layak, boleh kita dapat melintang ni. Ni pun mim, sod pun sama. Sebab tu dia dapat. So bila dah dapat tu pula kita tengok pula. Dia ni musaqqal ke muhaffaf. Dia akan jadi musaqqal bila berlaku hukum lah. Hukum dia mesti nama idgham. Kalau nama dia izhar ke, hukum dia nama ifaq ke, itu tak berlaku. Dia asalkan nama dia idgham. Bila idgham baru dia dapat nama musaqqal. Sama juga ta, sin, mim. Okay. Ini nak tunjuk ni saja ya. Kita akan tengok dia pada yang apa? Nota khas untuk muqatta'ah tu. Okey, ini muhaffaf pula sama juga. Bila kata mad lazim harfi muhaffaf, apabila huruf mad asli bertemu sukun asli yang original dalam satu huruf tanpa idgham. Tak berlaku apa-apa, tak berlaku kemasukan apa-apa pun. Dibaca dengan kadar 6 harakat mesti sebab dia lazim. Ia terletak di awal surah, di sana letak awal surah. Huruf Qatan ni memang di awal surah, kita pun bisa nampak qaf, nun, semua kan di awal. Kita kasih sampel dia, macam huruf qaf. Ada tak pertembungan hukum? Ni kita eja kan. Dia berlakulah hukum. Hukum apa? Hukum untuk dia lah, untuk dapatkan tanda mat ni. Sebab apa? Mat asli jumpa dengan sukun original. Kan kita kena cerai ejaan dia. Qaf. Ini huruf asli. Jumpa dengan sukun original. Memang fa tu memang dah original. Asas dah mati dah pun. So berlakulah pertembungan hukum dalam huruf tu sendiri. Oleh kerana dah berlaku huruf, dia dapatlah benda melintang ni. Layaklah dapat benda melintang ni. Tapi adakah dia musaqqal? Adakah dia ada kategori musaqqal? Tak adalah, sebab pun dia tak ada jumpa siapa pun. Dia seorang aja. Dia tak ada jumpa qaf, jumpa mim ke. Tak ada, memang dia sebiji dia. So bila dia sebiji dia tak ada berlaku kemasukan apa-apa dan kita baca pun qaf. Mana ada tinggi pun apa pun, biasa je. So masuk dalam kita muhaffaf. Muhaffaf kan ringan. So kita baca pun qaf. Macam tu je lah. Sebab tu masuk kita ni muhaffaf. Macam ni. Alif, lam, ra. Okay, yang dapat melintang siapa? Huruf lam. So kita eja lam. Bila kita eja, nampaklah, betul lah mat asli jumpa dengan huruf sukun yang original. Patutlah dia dapat melintang ni. Kita nak buktikan kenapa dia dapat melintang ni. So kat sini kita kan baca 6 harakat. Tapi ada tak berlaku idgham? Ada tak berlaku, kita nak kata dia kategori musaqqal? Tak ada, sebab dia berlaku seorang je. Dia seorang je ada tanda mat ni. So tak ada bertembung apa-apa pun. So bila tak ada berlaku tembung apa-apa, so dia jadi kategori muhaffaf. Muhaffaf. So kita baca pun ringan je. Alif, lam, ra. Tak ada dengung, tak ada apa, tak ada berlaku apa-apa. Dia baca pun biasa saja. Sebab tu dalam kategori muhaffaf. Apa kena ingat? Muhaffaf tu ringan. Musaqqal tu berat. Berat kenapa? Kerana ada berlaku pertembungan. Kalau tak berlaku pertembungan di antara dua mat yang panjang tu, tak ada dah. Dia jadi muhaffaf. Kita baca pun biasa je. Macam ni. Ta, sin. Sekarang ni sin ni dapat melintang. Kalau kata kenapa sin ada jenis ni tak ada? Sebab apa kat sini ada berlaku pertembungan hukum. Macam mana nak tahu pertembungan hukum? Kita kena eja lah, ceraikan lah. Bila kita cerai, kita nampak lah, betul lah kat sini ada mat asli. Jumpa dengan sukun. Nun yang original sukun dah mati dah. So kan dah dihukum dah ni. Menepati syarat ni. Huruf mat asli bertemu dengan sukun kan berlaku hukum. Tapi nak tahu dia ni musaqqal ke muhaffaf? Bila kita tengok pula, ada tak pertembungan lagi? Tak ada. Sebab sini dia seorang je. Tahu bukan tak dapat melintang pun, so dia tak ada kena-mena lah. Kita tengok pada sin. Sin ni seorang je yang dapat benda melintang tu. So kita eja dia pun tak ada tembung siapa-siapa. So tak ada lah. Bila tak ada, muhaffaf. Dan kita baca pun, ta, sin. Macam tu je, tak ada. Ta, sin, ra. Tak ada, memang tak ada pun. Ta, sin. Macam tu je. Sebab tu nama dia muhaffaf ringan.
Sama juga Yasin. Kita selalu baca Yasin. Kalau sebelum dia tak tahu kenapa kita baca sin ni panjang sangat ni. Kenapa? Yasin. Kan ada orang dia hentam je. Yasin. Ya tu lebih panjang. Dah kenapa panjang? Dia bukan dia dapat huruf mat pun. Ya ni tekak 2 akad je. So sin yang kena panjang. Yasin. Kenapa kita baca sin panjang? Sebab berlaku hukum. Macam ni nak tahu berlaku hukum, kita eja lah. Kita eja nampak, oh sin dari bawah, kawan dia ya, mat asli. Huruf mat kan? Jumpa dengan nun yang original sukun, sin. So berlaku pertemuan. So bila berlaku pertemuan, dia layak dapat benda melintang ni. Sebab tu kita kena baca dia panjang. Panjang pula tak boleh panjang 2. Dia mesti panjang 6. Dia tak boleh 4 pun tak boleh. Dia mesti sampai 6. Yasin. Macam tu. Itu dah sebab apa kita baca dia panjang, Yasin. Pasal mahdi mana yang tak tahu kata, patutlah baca Yasin tu panjang. Tak boleh baca Yasin. Ya tu yang banyak, sin pula pendek. Tak boleh. Salah lah semua tu. Dia kena ikutlah syarat dia. Ya ni baca 2 akad saja. Sin ni kita baca 6. Kenapa kita baca 2 ni? Kita tengok yang khusus untuk muqatta'ah. Ini kita nak membuktikan saja. Berlaku tak mad lazim harfi muhaffaf ni ataupun mad lazim harfi musaqqal. Nak sebut pagi pun belit dah. Okey. Maknanya kalau tak ada berlaku pertembungan hukum, tak ada berlaku idgham, maknanya dia muhaffaf. Kalau ada pertembungan hukum, dia akan jadi musaqqal. Okey. Ini secara kesimpulannya huruf muqatta'ah ni kesimpulan pula. Secara umum dia huruf muqatta'ah berkaitan mad lazim harfi musaqqal dan mukhaffaf. Dia ada berkaitan lah, maknanya dia bukanlah satu sub lain tadi macam tadi mad farqi tu. Dia bukan satu topik lain. Dia masih dalam kategori mad lazim kalimi tu. Sekarang ni huruf muqatta'ah ni pula dia masih dalam kategori mad lazim harfi. Dia dalam sub kecil di bawah tu. Dia bukan satu bab lain. Kalau kita tengok buku tajwid pun dia tak ada khusus bab muqatta'ah, tak ada. Dia duduk sub yang kecil aja. Dan kategori mad lazim harfi musaqqal dan muhaffaf. Okey. Huruf muqatta'ah ialah huruf-huruf ringkas yang terletak di awal sesetengah surah dalam Quran. Ia mempunyai 4 keadaan. Okey. Huruf muqatta'ah ni ada 4 situasi dia. Pertama, mad lazim harfi musaqqal. Kenapa dia harfi? Sebab dia huruf lah. Okey. Terdiri dari 8 huruf. Ni huruf nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim tadi. Kita ada jadual atas tadi tu. Dibaca dengan cara gabungan semasa melafazkan huruf-huruf tersebut. Kadar 6 harakat. Ini berlaku pertemuan tadi. Kan ada kita bertemu mim dengan mim, ada berlaku idgham, bertemu tembung tu, ada hukum tu. Nama dia mad lazim harfi musaqqal. Maksudnya ada berlaku pertemuan hukum. Kalau mad lazim harfi muhaffaf pula, mad lazim harfi mukhaffaf, dia sama juga terdiri dari 8 huruf tadi tu. Sebab kan dia huruf yang dapat melintang tu. Dibaca dengan cara tiada gabungan semasa melafalkan huruf tersebut kadar 6 harakat. Sama juga huruf-huruf ni tetap dia lah sebab dia kan dapat melintang tu. Tapi apa berlakunya muhaffaf ni sebab tak ada berlaku pertemuan hukum. Macam qaf, yasin kan tak ada pertemuan hukum. Dia duduk sorang-sorang dia. Sebab tu kategori muhaffaf ringan. Tapi tetap 6 harakat. Apa-apa huruf dapat melintang atas tu mesti dapat 6 pada mad lazim. Mesti 6. Lepas tu situasi lagi dia adalah mad asli harfi. Mad asli pada lafaz kerana ada huruf-huruf mad asli pada lafaz kerana ada huruf alif pada ejaannya kadar 2 harakat. Ini mad asli harfi ni, ingat tak kita punya ada nota awal dulu. Kita mad asli, mad far'i. Nota yang mad asli tu ada mad asli harfi. Yang berlaku dalam huruf. So kita akan baca dengan 2 harakat. Dan satu lagi tiada mad. Maksudnya tak ada panjang apa-apa. Maknanya kalau kita baca 1 harakat je lah. Tiada sebarang mad bagi huruf alif yang dibaca dengan pendek, sekadar menyebut huruf alif saja. Maknanya bila kita sebut huruf muqatta'ah tu, huruf yang alif, lam, mim, yasin, toha, apa-apa semua tu, inilah 4 situasi dia. Dia sama ada dia tu musaqqal, ada dia tu muhaffaf, atau dia tu mad asli, ataupun dia tak ada mad. Kita baca dia sebiji lah macam pada huruf alif. Kita sebut alif. Tadi kita sebut alif. Tak ada. Ataupun kita alif. Kita tak macam tu. Kita akan sebut alif. Sebut nama dia je lah. Sebelum sebut nama dia, maknanya dia tak ada mad. Mad kan paling pendek kan 2. So tak ada alif. Tak ada, kita tak macam tu. So alif tu alif lah. So, bila kita kira, bila kita sebut tu, kena sempurna 1 harakat lah. Jangan alif. Alif. Itu dah tak sempurna pula. Itu dah jadi ikhtilas. Dia dah potong pula harakat, tak boleh. Ini situasi yang berlaku. Okay.
Ya, ini baru yang huruf muqatta'ah tadi. Tadi kita nak tunjuk aja berlaku tak apa tu? Pertembungan hukum. Sekarang ni tengok macam mana yang memang kita nak cara nak baca tu lah. Okey. Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah berada pada 29 surah dalam 14 bentuk yang berlainan. Ini adalah huruf-huruf rahsia yang hanya Allah saja yang tahu. Kita pun tak tahu kan, kita kata alif lam, kita tahu terjemahan pun tak ada. Hanya Allah yang maha mengetahui. Yang kita tugas kita kena baca sebiji macam mana Rasulullah baca. Bukan tadi macam ni lah. Alamara. Itu adakah Rasulullah baca itu? Jangan nak mana-madai, tak ada. Itu menunjukkan memang jenis tak belajar. Awal-awal lagi pun dah memang terang-terang dah memang tak belajar. Sebab pun hentam aja. Alamara, dia seolah-olah dia ingat ni bari atas. Alamaso, alara, tosama. Yasin dia tahu Yasin sebab apa? Dah memang macam Yasin dah tahulah Yasin tu. Tapi yang lain ni macam nak baca ni. Apa benda pun tak tahu. So tak boleh. So kita nak tengok macam mana nak sebut huruf-huruf ni dengan kadar panjang dia, ada tak dengung, semua berlaku. Okey. So huruf muqatta'ah ni cerita dia ada pada 29 surah. Okey, ada huruf-huruf yang kan dia berulang banyak kali macam hamim, ada berapa surah yang guna hamim. Hamim kan ada banyak berapa surah yang guna hamim. Okey. So dia ada berlaku pada 29 surah dalam 14 bentuk. 14 pattern. Dia berlaku 14 pattern tu. Dan huruf ni rahsia lah. Okey, rahsia. Okey, pattern tu boleh kategorikan dalam satu huruf, gabungan 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. So ulama' dulu boleh asing-asingkan. Dia bunyi yang untuk sebiji dia lah. Macam yang huruf apa? Satu huruf kategori untuk ni lah huruf qaf, sad, nun. Qaf, sad, nun kita nak baca. Macam kita nak baca. Qa, sa, na ke? Sebab ada orang macam tu. Jangan rasa macam iya ke ada orang. Sebab memang ada lah. Sebab ada lah kita kena highlightkan tak boleh baca macam tu. Dia bukan sebab ini bukan baris. Ini adalah tanda mat. Yang kita dah cakap tadi. Kenapa huruf ni dapat tanda mat? Sebab berlaku pertemuan hukum dalam dia. Bila huruf qaf ni kita eja balik, kita keluarkan, ceraikan dia. Kita nampak qaf ni ada berlaku mat asli. Bertemu dengan huruf sukun yang mati original. Sebab tu dia layak dapat tanda mat melintang ni. So mat melintang ni bila ada nampak simbol, make sure mesti baca 6 harakat. Panjang lah. So nafas kita pun kena panjang lah. Tak ada baca dah terhenti. Kalau qaf yang sebiji pun dah terhenti, apatah lagi yang macam ni 5 ni. 4 ni. Kan lagi banyak nafas kita guna. Okay. So bila huruf qaf, nak bunyi dia qaf, kena buat 6 harakat dah. Tak boleh. Qaf. Tak boleh. Mesti qaf. Tapi macam mana pun dia akan berbalik-balik. Adakah cara bacaan kita hadar ke, tadwir ke apa. Tapi untuk huruf awal-awal ni, kita tak perlu guna pun hadar ke apa. Sebab kita kena sebut huruf dia sebiji macam tu. Original bunyi dia. Ni adalah huruf qaf. So kita bunyi qaf lah. Bukan bunyi qa, bukan bunyi qi, bukan bunyi ku. Sebab ni bukan baris. Ni ada bunyi qaf. Nama original dia qaf. Dan apa kita kena buat? Kena panjang ke bunyi qaf tu. Qaf. Itu 6 lah kan. Kalau sad. Bila kita eja kan dia ada dal belakang tu. Kan dia ada qalqalah. Sad. Jadi fa, qaf. Hujung dia huruf fa. Apa sifat huruf fa? Ada angin yang lepas. Qaf. Tengok. Bila kita baca macam ni pun, makhraj sifat huruf tak boleh lari. So kita belajarlah tinggi mana pun, kalau makhraj sifat huruf tak lepas, memang tak lepas. Sebab Quran dia adalah lafaz. Kalau hujung dia ada fa, sifat fa ada angin yang lepas. Dia ada sifat hams, sifat hamas. So kita kena bunyilah qaf. Jangan dia bunyi qaf. Qaf. Begitu tutup mulut. Kan dia macam huruf P, qaf. Salah lah. Bukan bunyi dia macam tu. Bunyi dia qaf. Sad. Belakang dia huruf dal. Sebab qalqalah. Qalqalah kalau kita eja, qalqalah pun kubra. Sad. Kalau nun. Dia ada original, dia punya original gunah, dengung. Tapi setakat original dia je lah. Tak boleh. Nun. Itu dah berlaku apa? Penambahan pada gunah. Salah, tak boleh. Sebab dia bukan nun bersabdu hujung dia. Dia adalah nun mati kan, nun sukun. Original. So ada bunyi dia nun yang gunah yang asal dia sajalah. Nun. Jangan macam nun. Salah lah. Nun. Mana boleh macam tu? Dah lah tak sampai 6. Pendek sangat pula. So salah, tak boleh. So itu bukan cara baca. Cara dia mesti nun.
Jangan nun. Tu salah. Kita rasa macam sedapnya bunyi. Salah. Salah tu tak salah. Sebab bunyi dia bukan macam tu. Sebab tu semua hukum tu ada sebab dia, sebab musabab dia. Okay, itu kalau huruf satu huruf. Kalau dua huruf, Toha. Okay, ini Toha. Nanti kita tengoklah kenapa bunyi macam eja tu kan. Tapi kita tengoklah ni berlaku dua huruf. Ni semua dua huruf. Ya, Hamim, Yasin, Tosin, Alif Lam Mim, 3 huruf. Alif Lam Ra, Tosin Mim, 3 huruf. Kita 3 huruf. 4 huruf. Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Sod. Kan kita sebut 6 huruf dia. Bukan ada baris pun. Kalau 5 huruf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Ini pun dia masuk kategori 5 huruf. Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Kan original kan nama dia. Okey, so kita tengok macam mana nak bunyi. Nak bunyi tu. Ni punya detail lah. Okey. Cara membaca huruf muqatta'ah dengan mengklasifikasikannya mengikut mad lazim harfi musaqqal, mad lazim harfi mu'affaf atau mad asli harfi. So dia muqatta'ah ni tak boleh lari daripada 3 hukum dia. Kita 4 situasi kan 4. Tapi dari segi panjang-panjang tu sama dia musaqqal, mu'affaf ataupun mad asli harfi saja. Okay, kita tengok satu-satu. Kalau pada huruf qaf, kan huruf isbiji tadi, kategori huruf yang satu huruf saja, dia kita ceraikan, kita nampak. Ini je huruf qaf. Ini berlaku pertemuan hukum. Okay. Huruf asli, jumpa dengan fa yang sukun, sukun asli. So berlaku pertemuan hukum. So bila ada berlaku pertemuan hukum, tapi ada tak berlaku idgham ke apa benda? So tak ada kan? Bila tak ada, mad lazim harfi mukhaffaf. So kita kategorikan ini sebagai mukhaffaf. Sebab apa? Tak ada berlaku pertemuan hukum. Tak ada berlaku idgham. Tak ada apa-apa. So kita baca pun Qaf. Macam tu. Okay, kalau nun, kita ejakan nun. So kita ceraikan. Okey, nampak ada mad asli, bertemu dengan sukun asli, original. So dia layaklah dapat benda melintang ni. So kita akan baca panjang dengan 6 harkat. Tapi adakah dia muhaffaf ke musaqqal? Dia kategori muhaffaf sebab apa? Tak ada berlaku pertemuan hukum. Tak ada berlaku nun mati nun jadi idgham, tak ada. Tak ada berlaku apa pun. So bila tak ada, kategori mukhaffaf, ringan. Sebenarnya dia nun. Biasa je lah. Kalau sod, kita dah cakap tadi kan. Bila kita eja, ada seorang macam kokolah tu dari segi bunyi. Dari segi hukum, tengok mad asli, jumpa dengan nadal yang ada sukun, original sukun. So, dia layaklah jadi mad lazim harfi mukhaffaf. Kenapa mukhaffaf? Sebab tak ada berlaku pertemuan. Tak ada berlaku idgham, tak ada apa-apa pun. Sebab dia duduk seorang, dia sebiji, tak ada apa-apa. So, bila tak ada apa-apa, bacaan pun ringan. So, nama dia mukhaffaf. Itu cara sedekah bunyi sad. Pastikan bunyi belakang tu ada qalqalah sad sebab dia kan dal. Sad. Itu bunyi dia. Okey, lepas tu kita tengok ha mim. Ha. Okey, kita keluarkan kat sini baru kita tunjukkan detail. Kita kena keluarkan sebiji-sebiji. Ha, ejaan ha. Ni ejaan untuk mim. Ha, kenapa dia tak dapat melintang? Sebab bila kita eja ha tu ha je dah. Ha baris atas. Kawan dia alif mad, mad asli. So bila mad asli berlaku dalam huruf, kan nama dia mad asli harfi. Mad asli yang berlaku dalam huruf tu sendiri. So ini kategori mad asli harfi. Dia tak layaklah dapat benda melintang ni macam ni. Sebab apa? Dia dah 2 huruf kita eja ha je. Kalau macam ni kita eja sampai ada 3. Dan tengah-tengah dia kan ada mad asli. Layaklah dia dapat tu. Kita mim, kita eja mim. Eja mim ya mim. Okay, mim dari bawah kawan dia ya mad, berlaku mad asli. Jumpa dengan mim sukun, original sukun. So berlakulah pertemuan hukumnya, pertemuan. Sebab dia kan dia berlaku dalam ni. Sebab tu dia layak dapat benda ni, melintang ni. So bila dia layak dapat, kita dah tahu dia ni mesti kena baca 6. Ini kita baca 2 je lah, mad asli 2. So adakah dia ni muhaffaf ke musaqqal? Kerana tak ada berlaku pertemuan dengan siapa, dia ni pun tak pertemuan, dia tak ada apa-apa hukum pun. So dia kategori mukhaffaf. So kita baca biasa je lah. Hamim. Mim tutup mulut sebab belakang dia mim. Sebab ada orang baca hamim. Dia belakang dia nun pula. Dia macam mulut terbuka. Min. Dengan confident dia baca hamim. Kenapa baca min? Itu menunjukkan apa? Memang tak tahulah pasal memang dia ni tak belajar nak cerai ke, nak tengok memang tak ada. Ini siapa? Belajar ni dengar je. Orang tu baca tu, dia ni tak nak ni tu, memang confirm tak tahu lagi punya. So, bila baca pun jenis macam dengar-dengar je. Orang macam ni, dia pun ikut je lah macam tu. Hearsay orang tu dengar macam tu je. So bila dia ni dengar-dengar je, dia ni tak tengok secara teks, tak tengok apa kaedah-kaedah, dia kan baca macam tu lah. Dia rasa betul dah.
Tapi orang yang dengar, dia sebut mim ke sebut nun tu. Hamim. Hamim. Bila mim tutup mulut. Dan mim pun ada original gunah dia. Yang asal saja dengan hamim. Itu dah berlaku penambahan pada gunah. Dengung lebih tak boleh. Sebab dia bukan mim sabdu pun. Dia kan mim sukun. Izhar baca jelas. Cuma dia ada original yang asal dia sajalah. Ha, dua hakat. Hamim. Tutup mulut saja. Ha jangan lebih pula sebab dia bukan mat. Tak jauh yang ha. Dah panjang pula. Dia dua je. So kena nampak beza. Jangan ini dengan ini sama pula. Jangan hamim. Kan macam nak sama dah. Salah lah tu. Ini dua. Hamim. Macam tu. Kalau macam ni, toha. Ini pun orang confuse. Dalam melintang tak ada apa tak ada ni. Nak baca macam mana ni? Tuhu ke toha ke apa benda. Tapi kebetulan. To ni bunyi to, ha ni bunyi ha. So tak adalah apa sangat bunyi toha. Cuma isu dekat sini baca panjang sangat pula. Tak boleh baca toha. Toha. Dah lebih tu. Itu dah lebih, dah masuk 4 hakat tu. Dia sudah dia mak asli saja. Bila kita eja, kita ceraikan, kita nampak dia mak asli. To baris atas, kawan dia alif. Jadi mak asli harfi. Kenapa dia harfi? Sebab berlaku dah huruf lah harfi. Kalau kita tengok kan dalam kalimah kan. Itu mak asli, kita kata mak asli biasa-biasa tu mak asli kalimi. Tapi kita tak sebut mak asli kalimi banyak kali. Kita sebut mak asli je lah. Tapi sebabkan ni jarang berlaku, dia dalam huruf kita sebutlah mak asli harfi. Sebab berlaku dalam huruf. Baca 2 hakat je lah. Tak ada baca panjang sebab dia tak layak pun dapat benda melintang ni. Sebab tak ada berlaku apa-apa hukum pun. Kita je biasa je. Toha. So kita sebut pun toha. Macam tu je. Jangan toha. Ada ha pula panjang. Ataupun toha. Dah dua-dua panjang. Tak boleh. Nampak je sebiji macam kecil je. Dua ni macam tu comel macam tu je. Tapi baca salah. Tak boleh. Sebab tu kita kena tahu kaedah. Belajar kaedah ni baru kita akan sebut dengan yakin. Dengan betul. Toha. Macam tu je. Ni to. Tinggi. Istilah. Ha ni dia rendah. Biasa je. Toha. Toha. Mana boleh baca macam tu. Toha. Biasa je. So kita baca 2 hakat. 2 hakat. Okay. Itu kalau toha. Lepas tu kalau yang ini. Okay, yasin dengan tosin. Okay, ya. So kaedah dia sama. Kalau kita perempuan hajar ke orang pun, kita kata kenapa baca panjang, ada bunyi macam dengung bagai tu. Kena ceraikan lah. Kena keluarkan sebiji baru kita nampak. Kalau takat kita tunjuk yasin, kita terang-terang bagai, dia tak ada idea. Dia mesti kita kena tunjuk macam ni. Oh macam ni. Awak eja ni. Awak eja huruf ni. Kat situ boleh nampak. Dekat situ tak ada berlaku apa-apa hukum. Ya mak asli je biasa lah. Ya atas ya, kawan dia alif. So kita kan mak asli. Dan bezanya nama dia harfi sebab berlaku dah huruf je lah. Mak asli harfi tetap 2 mak asli harfi. Dia mesti 2 hakat je lah. Maksimum mak asli 2 je. Betul yasin. Kita ejakan sin. Ni ejaan sin. Sin bawah, si, ya mati. Si berlaku mak asli. Jumpa dengan nun. Nunnya original dah. Sukun asli. So berlaku pertembungan hukum. Layaklah dia dapat benda melintang ni. Dah layak tu satu hal lah. Dah dapat layak. Dah layak tu. Nak tahu pula mukhafaf ke musaqal. Kita nak kategorikan pula. Okey, oleh kerana tak ada berlaku idgham, tak ada berlaku masukkan dia tak masuk dia pun tak ada siapa huruf lain dah depan ni. Tak ada berlaku apa, biasa je. So dia masuk kita ni mukhafaf. Baca pun ringan je lah. Yasin. So lepas ni, bila perempuan yang mana baru belajar muqatta'ah, rupanya kena cerai apa baru ni. Bila perempuan baca Yasin, dan otak mesti dah ingat dah. Oh, rupanya ni bacaan macam ni. Mesti otak tu dah boleh record dah. Kita baca Yasin rupanya macam ni ejaan dia. Itu kalau dah sampai level tu, baguslah tu. Maknanya kita baca dan kita boleh record balik. Kita boleh nampak balik apa yang kita belajar tu. Itu memang level okey lah tu. Memang baguslah tu. Kalau jenis kita baca, kita nampak hukum, itu memang bagus. Kalau kita baca Yasin tapi blur. Apa benda Yasin orang baca, itu memang problem lah. Okey. Tosin pun sama. Kita eja ceraikan. Yasin sama kita ceraikan juga. So bila kita cerai nampak to adalah mak asli biasa saja sebab tu dia tak dapat benda melintang. Ulama dah set letak dah. Ada melintang ke tak ada melintang tu mesti ada sebab. Dia tak ada biasa saja bubuh je. Oleh kenapa tak ada? Sebab bila kita eja pun tak ada pertemuan hukum pun. To je lah mak asli. So baca 2 hakat. Sin ni kenapa ada melintang? Sebab kita eja. Kan ada hukum jumpa. Dah jumpa pula okey, confirm dah dia layak dapat. Untuk kita kategori ni kita ceraikan untuk nak make sure je dapat. Kenapa dia dapat melintang ni? Tapi bila dah dapat nak tengok pula. Mukhafaf ke musaqal?
Kalau tak ada pertemuan hukum, tak ada idgham, tak ada masuk dia, tak masuk dia, tak masuk, tak ada siapa pun, so dia akan masuk mukhaffaf. Itu je benda dia. Yang kita nak kena faham, tu saja. Tak susah pun. Okey, kita tengok ini pula. Ni 3 huruf. Untuk 3 huruf. Kita tengok ni. Alif, lam, mim. Okay. Kaedah sama ceraikan dulu. Cerai ini ejaan alif. Kita macam tadi mula-mula tadi kita nak tunjuk saja kaedah berlaku idgham ke tak. Ini untuk khas untuk muqatta'ah. Kita akan tunjuk secara detail. Kenapa kita bunyi dia macam itulah. Ni alif, ejaan alif. Tengok ejaan alif tak ada, mana ada berlaku mat ke apa, tak ada. Hamzah atas a, dan bawah li, fa mati, alif. Kita sebut dia pun alif. Kita tak sebut alif. Atau sebut alif. Alif. Tak ada. Tak ada. Dari segi ejaan pun kita tak boleh sebut macam tu pun. Kita akan sebut ni secara original. Alif. 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 Lam. Kita ejaan lam. Kita ejaan mim. Setiap huruf kita cerai. Cerai dulu. Tengok kenapa dia dapat menentang ni. Sebab bila kita ceraikan berlaku hukum. Berlaku kat dia. Layak dia dapat menentang. Mim pun sama. Kita cerai. Okay, nampak dia ada mat, dia pun sukun. Ni prosedur dia mesti sama macam tu juga. So dia ada berlaku hukum. So dah tahu dah. Oleh kerana berlaku hukum, dia layak dapat menentang. Ni lam dapat, mim pun dapat. Sebab apa? Ada hukum. Berlaku hukum situ. Sekarang ni nak pastikan. Musaqqal ke muhaffaf ni pula. Okay. Sekarang ni oleh kerana alif dengan mim tak ada berlaku apa-apa pun. Sebab alif tolak sebelah. Dia tak ada apa-apa. So lam dengan mim ni pula. Apa isu dia? Ni huruf lam. Mim. So berlaku hukum dia apa? Mim mati jumpa mim. Mim mati jumpa mim. Idgham apa? Idgham mislain soghir. Dibaca dengan runah. Runah tu kan dengung kan. So dekat sini kita kena dengung. Sebab tu di antara lam dengan mim kat sini ni kena ada dengung. Dengung yang sempurna apa? Kalau kita boleh kira sebagai 2 harakat. Ini lama lah. Dengung yang panjang. Dengung yang lama. Sempurna. Yang alif lam mim macam tak sempat. Mesti ada dengung kat situ sebab ada hukum. Berlaku pertemuan hukum. Hukum dia idgham mislain soghir. Mim mati jumpa mim. Kena belajar. So berlaku hukum. So itu dekat dia ada. Jadi mat lazim harfi musaqqal. Mim ni jadi musaqqal. Sebab apa? Berlaku pertemuan hukum. Dan mim dia seorang pula. Dia sendiri adalah muhaffaz. Sebab dia tak ada jumpa siapa lagi dah. Dia tak ada jumpa huruf sebelah dia. Sebab hukum ni nak berlaku musaqqal ke apa, dia adalah huruf yang selepas dia. Tapi kalau macam ni, lam jumpa dengan mim, okey, settle dah dia. Dia musaqqal. Kenapa dia musaqqal? Sebab dia berlaku idgham. Idgham tu pula kena dengung pula. Dia ni idgham mislain soghir ni. Yang mim ni pula, dia ada jumpa siapa tak selepas dia? Tak ada kan? Ada kena dia seorang, so dia muhaffaz je lah. So ini ada kita cara nak mengklasifikasikan siapa musaqqal, siapa muhaffaz. Sebab bila kita tahu dia musaqqal, kita akan baca dengan berat. So dia tahu dia tu muhaffaz, ringan, kita akan baca ringan je lah. So bila kita dah cerai dah semua, nampak dah hukum semua, nak baca tu macam mana pula? So kita akan baca alif lam mim. Mim tu kan bunyi mim, mana ada berat. Tapi bunyi lam ni. Alif lam. Bunyi dia nak masuk tu kan berat. Kalau kena dia nak masuk berat, lam tu kategori musaqqal. Mim tu kan dah di hujung dah. Mim. Ringan je, tak ada apa-apa. So dia akan jadi mukhaffaf. Itulah. Itu yang kita nak mengkategorikan. Dan bila kita dah reti nak mengkategorikan, kita baca tu pun tahulah mana berat mana ringan. Kita baca bunyi pun berat. Alif lam mim. Kita nampak rasa bunyi berat tu sebab apa? Berlaku pertembungan hukum kat sini. Okay, kita tengok macam alif lam ra. Nampak macam desakan. Tapi ni mim. Okay, ni ra. Kaedah sama, kita cerai. Eja alif, eja lam, eja mim, eja ra. Okay, alif tu tak dia sajalah, dia tak ada apa-apa hukum pun. Sebutan sebiji alif. Okay, lam. Kita dah tahu dah sama je kaedah. Bila kita cerai ada huruf mat, jumpa dengan mim sukun, mim mati. So dia kategori yang melayakkan dia dapat tanda mat. Okay, dia layak dapat sebab apa? Ada hukum. Okay, satu hal dah. So nak tahu dia ni musaqqal ke muhaffaz. Dia tengoklah. Ni kita eja untuk ra tadi lah. Ra kan asli. Biasa je sebab dia tak ada apa-apa pun. Sebab tu dia pun tak dapat tanda melintang. Sebab kita eja dia ra. Dia tak ada sebab dia pun 2 huruf saja. Kalau macam ni 3 huruf. Kan berlaku hukum kan? Okay, oleh kerana dia seorang. So, ada tak pertemuan hukum? Alif tolak sebelah memang tak ada apa-apa. Lam dengan ra ni ada tak pertemuan hukum? Mim mati je ra. Apa hukum mim mati je ra? Itu apa kategori apa? Izhar syafawi. Izhar kan jelas, tak ada apa-apa, tak ada dengung, tak ada apa. So, bila tak ada berlaku apa-apa hukum, tak ada apa-apa macam ni ada.
pertemuan hukum idgham. Sekarang ni dia tak ada. Bila dia tak ada, dia ada kategori mad lazim harfi mukhaffaf. Ringan je lah. Dan kita baca pun alif lam ra. Ada tak? Alif lam ra. Tak ada. Siapa baca tu salah. Kenapa nak dengung pula? Mana ada pertemuan hukum? Kenapa nak baca dengung-dengung? Jangan baca sebab ikut orang. Tapi bacalah dengan ilmu. Kita tahu sebab, oh tak dengung sebab apa? Tak ada hukum pun, tak ada bentuk, tak ada apa-apa. Mim mati jibara. Mim mati jibara mana ada hukum idgham ke apa, tak ada. Dia adalah izhar syafawi. Izhar kan jelas. So tak ada apa-apalah. So dia tak ada bunyi dengung-dengung, tak ada masuk apa pun tak ada. So bila tak ada, dia kategori mukhaffaf. Kita baca pun ringan je. Alif lam ra. Macam tu je lah. Okay. So seterusnya kita tengok yang 3 huruf. Ta sin mim. Sama kaedah sama. Cerai-ceraikan. Bila dah cerai tu tengok. Yang bila kita cerai, siapa yang dapat melintang, dah tentulah sin dengan mim. Sebab dia kan dia pun dah ejaan kita eja pun ada 3 huruf. 3 huruf dan berlaku hukum. Berhukum. Okey, itu dah satu hal lah. Dah settlekan sebab apa kita dah tahu dia ada melintang. Dia layak dapat melintang sebab kita eja. Ada huruf berlaku ni lah. Huruf mat jumpa dengan sukun. Okey, itu satu hal. So nak tengok pula, adakah dia musaqqal ke muhaffaf? Okey. Yang ta ni dah tentu dia maksi biasa je lah. Maksi harfi tolak sebelah lah. Sebab mana ada hukum huruf alif jumpa dengan sin. Tak ada apa-apa pun, so dia tolak sebelah. Kita baca 2 kad dia biasa je. Isu dia yang dia ada tanda mat ni. Okey, sekarang ni bila kita dah tengok, okey, sin, huruf mim. Ada tak? Nun mati jumpa mim. Huruf sin ke huruf je nun. Last. Huruf yang terakhir jumpa dengan huruf yang awal kat sini. Ada tak pertemuan hukum? Hukum apa kat sini? Kita baca idgham ma'al gunnah. Kan nama dia pun dah idgham dah. Tajuk pun idgham. Idgham ma'al gunnah. Gunnah kan ada dengung. So kat sini adalah dengung. Bila kita nak baca nanti. So di antara sin dengan mim ada dengung. Bila ada dengung, sin adalah kategori musaqqal. Sebab dia tu akan berat tadi nak masuk kat mim. Sebab dia kan nak masuk idgham, maksudnya masuk. Sin nak masuk ke mim tu dia berat. Sebab tu dia musaqqal. Yang mim ni pula musaqqal ke muhaffaf. Dia tak boleh kata sebagai dia musaqqal. Sebab apa? Dia tak jumpa siapa pun. Dia yang last, dia yang habis sekali. So bila dia sebut dia yang last, dia pun tak ada jumpa apa-apa lagi hukum dah. So dia kategori muhaffaf. Kita baca dia pun ringan je lah, biasa. Yang berat ni sin ni. Sebab apa? Dia nak masuk ke mim tu kena dengung dulu. So dia akan bunyi ta sin mim. Sin. Si tu panjang sebab dia mat. Dia lah kena buat 6 harakat dulu. Nak masuk ke mim tu dengung. Dengung yang panjang, dengung yang lama. Bila kita kata macam 2 harakat lah dengung tu. Ta sin mim. Mim. Jangan ada mim. Tu salah. Tu dah berlaku penambahan. Jangan sebab dia ni kategori izhar saja. So belakang tu last tu mim. Original dia saja. Sebab tu sin ni saja dia kategori sebagai musaqqal dan mim ni adalah kategori mukhaffaf. Sebab dia tak ada, mim tak ada jumpa siapa dah. Habis dia last. So bila dia last dia kategori mukhaffaf saja. Ini akan menjadi musaqqal sebab dia nak masuk ke mim tu. Dia berat. Kenapa dia berat? Sebab kena nak masuk tu berdengung pula tu. Itulah berlakunya hukum musaqqal. Sebab syarat dia nak masuk tu kena ada idgham. Syarat dia nak jadikan dia tu mad lazim harfi musaqqal mesti huruf mad jumpa dengan sukun berserta idgham. Idgham tu tak kisah nak idgham gunnah ke, idgham misalnya saghir ke, idgham mutamassilan ke, asal nama dia tu idgham, dia akan jadi musaqqal. Okey, so itu cara baca dia. Ta ni tetap 2 harakat jelah. Ta sin dan sin dengan mim yang kena panjang. Ingat di celah ni ada dengung sebab apa? Berlaku pertembungan hukum. Sebab tu jangan main baca je. Ta sin mim, ta sama, main hentam ni suka hati. Kau ni alif lam mim ra. Sama juga kaedah kita cerai. Alif tetap alif, lam kita eja, mim kita eja, ra kita eja. Ra dengan ra ni jadi maksi biasa sebab dia pun eja ra. Dosa 2 harakat lain pun dia pun tak dapat melintang. Tak ada. Kita dah tahu dah. Bila kita tengok je Quran nampak melintang, kita dah tahu dah. Oh, rupanya kat sini ada pertembungan hukum dalam huruf tu sendiri. Hukum dia apa? Huruf mat jumpa dengan sukun original. So dia layak dapat melintang ni. Bila dah layak tu lah kita nak tahu musaqqal ke mukhaffaf. Okey, macam ni lam, eja lam, kita eja mim. Ada tak pertemuan hukum? Mim mati jumpa mim. So dekat sini dia berlaku. So bila berlaku idgham apa? Idgham mislain saghir. Idgham tu kita dah tahu dah kaedah dia mesti baca dengan dengung, ada gunnah. So dekat sini kena dengung lah. Bila ada dengung dah masuk dengan dengung pula tu lagi,
So dia baca sebagai musaqal. Dikategori sebagai musaqal. Lam ni lah musaqal. Mim ni kenapa dia muhafaf? Kenapa tak sama musaqal juga? Sebab sebelah dia tak ada berlaku hukum. Tak ada apa-apa. Mim. Dia nak masuk ke ra. Katalah kita kata nak ada hukum. Mana ada hukum? Hukum izhar dia lah. Mim mati jubara. Izhar syafawi. Sebab dia tak ada, izhar syafawi tak mendapati syarat. Dia kata nak idgham. Sebenarnya yang ada kepada nama idgham tu saja yang menyebabkan dia akan jadi musaqal. Kalau tak ada nama idgham, bukan. Dia akan jadi, dia sajalah baca izhar, baca jelas saja. Semacam ni kita nak baca macam mana? Alif, lam, mim, ra. Tutup mulut untuk mim dulu. Baru pergi ra. Jangan mulut terbuka mim, ra. Alif, lam, mim, ra. Mim tak tutup tapi dia pergi ra. Itu satu lagi punya perangai. Jadi malas nak tutup mulut, tiba-tiba nak pergi ra je. Salah lah. Mim tetap kesempurnakan huruf mim. Sebab ra ni lain. Dia tak ada masuk. Kita tak boleh baca mim, ra. Apa bunyi macam tu? Mesti mim, ra. Ra pun 2 harakat saja. Jangan ra. Mentang-mentang dia last, kita pun ra panjang pun salah. Sebab dia 2 harakat sahaja. Yang layak dapat 6, lam dengan mim saja. Lain semua kena baca ni 2, alif sekadar huruf alif saja. Alif, lam, mim, ra. Untuk mulut mim, baru pergi ra. Itu cara baca. Okay. Sebab tu nak dapat bacaan tepat, kena faham benda ni. Baru kita boleh tahu. Selama hari ni kita memang baca. Mungkin orang dengar-dengar, dia tak tahu, dia tak nampak detail ni. Sebab tu kita selalu salah baca. Lepas tu ada dengung, kita tak dengung. Lepas tu tutup mulut dulu, kita mentam, terus baca. Sama juga macam ni. Alif, lam, mim, sod. Kaedah dia apa? Cerai. Keluarkan dulu. Eja balik. Eja alif, lam, mim, ra. Okay, sekarang ni isu ni semuanya ada mat melintang ni. Alif tolak sebelah, dia tak ada apa-apa. Sebut original. Eja lam, eja mim, eja sod. Tengok semua dapat benda melintang sebab apa? Mesti ada hukum lah tu. Mesti berlaku hukum. Sekarang nak tengok musaqal ke muhafaf. Tengoklah ada tak pertemuan hukum. Lam dengan mim, ada hukum tak? Mim mati jumpa mim. Okey, ada idgham. Bila ada idgham, lam ni adalah musaqal. Okey, dah satu hal. Mim dengan sod pula, ada tak pertemuan hukum? Ada, tapi dia bukan idgham. Mim mati jumpa sod apa? Izhar syafawi. So izhar masuk tak kategori ni? Tak masuk, dia nak idgham. Dia nak kategori idgham, berserta idgham. So oleh kerana hukum kat sini bukan idgham, so tak masuk lah. Bila tak masuk, dia adalah muhafaf. So mim adalah muhafaf, sod adalah muhafaf. Dan bila kita baca pun, betul ke dia muhafaf, dia ringan aja. Yang kat sini area sini berat. Okey, itu cuba kita baca. Perempuan pun kena praktis lah juga. Walaupun tengok praktis, betul tak sebutan harakat tu. So kita akan baca alif lam mim sod. Okey, oleh kerana mim mati jumpa sod kan izhar, so tak ada. So jangan dengung pula kat sini. Yang baca alif lam mim sod. Tak boleh sebab mim mati jumpa sod, mana ada hukum idgham ataupun bunyi yang gunah, tak ada. Izhar punya mim tu jelaskan bunyi mim tu masuk kat sod. Sod hujung dia ada dal, mesti bunyi qalqalah. Alif lam mim sod. Sod. Belakang tu ada bunyi qalqalah. Itulah bunyi dia. Bukan ala masa. Salah. Siapa yang baca macam tu, salah. Kalau orang dengar orang lain baca tu pun cakap dia salah tu. Kalau bila dia dah tahu salah, macam mana kita nak buat? Kita kena terang kat dia macam ni. Baru dia boleh nampak. Maknanya dia kena belajar dari awal lah. Tahulah apa mat asli. Kalau orang tu mat asli pun tak tahu apa benda, tak boleh lah. Maknanya kita kena hajar lah maksudnya. Jangan biarkan keadaan tak reti, baca salah. Okay, ini dalam huruf, 5 huruf. Kaf, ha, ya, ain, sod. Ini memang sini semua nafas ke depannya panjang punya. Tak boleh nafas pendek, semua nafas panjang. Sebab tu nak baca huruf-huruf, nampak je 5 huruf. Tapi nafas tu dah kena standby. Standby. Simpan nafas, lepas sikit-sikit. Ini ceritanya kaf, ha, ya, ain, sod. Okay. Kaf, ain, sod semua dapat melintang. Kenapa dia dapat melintang? Saya rasa perempuan boleh jawab sendiri. Kenapa dapat melintang? Walaupun kita online tak dengar punya jawapan, jawab je sendiri. Kenapa kaf, ain, sod dapat melintang? Sebab apa? Sebab berlaku pertemuan hukum. Bila kita eja, kita nampak ni ejaan dia. Ni ejaan ha. Ejaan ha, ejaan ya, ejaan ain.
huruf sod. Kita dah eja semua. Okay, kita dah keluar semua. Kita nampak kaf ada pertemuan hukum. Ni huruf mat asli. Jumpa fa apa yang ada sukun original. Memang dah sukun asli. So berlaku pertemuan hukum. Bila ada pertemuan hukum, dia layak dah dapat melintang ni, mat melintang ni, mat panjang. Okay. Bila dia dah dapat, nak kategorikan pula. Muhafaf ke musakal? So kat sini tulis muhafaf. Kenapa muhafaf? Sebab dia tak ada jumpa siapa. Fa jumpa, fa mati jumpa ha. Ada hukum fa mati jumpa ha? Kalau kita nak tahu hukumnya, huruf ni jumpa huruf ni. Huruf ni jumpa huruf ni, huruf ni jumpa huruf ni, huruf ni jumpa ni. Sekarang ni kaf, ejaan ni, jumpa huruf ha. Kalau kita kata, ada tak hukum fa mati jumpa ha? Wujud ke? Mana ada? Sebab tu bila tak ada, dia sebiji dia, so dia dah muhafaf. So kita akan sebut dia kaf. Betul-betul sebut fa, huruf kaf. Dan belakang tu ada angin. Kaf. Okay, ha. Ya, ha mak asli harfi. Sebab dia tak ada apa-apa. Itik je dia ha. Ejaan ada ya. Biasa. So ni pun kita akan baca 2 harakat. Baca dengan 2 harakat. So settlekan fa kat sini. Angin tu baru pergi kat ha. Baru pergi kat ya. Sebab kita tak boleh macam kafa. Kita tak boleh macam saut masuk dia pula. Tak boleh. Sebab ini fa pun tak boleh. Benda yang pergi fa bibir. Tiba nak masuk ke ha di bawah. Logik ke nak masuk sekali mana? Boleh. Fa kat bibir settle dia dulu. Baru pergi ha. Ha bawah ni. Sebab tu makhraj dengan sifat urut tak boleh lari. Dalam huruf tu kat bibir, nak pergi ke bawah pula. So suara kita tu kejap turun naik, kejap tinggi, kejap rendah. Sebab tu orang yang boleh kata bijak kontrol diri sendiri je boleh baca dengan betul dengan fasih. Kalau kita sendiri huara, kejap fa ke pa ke, susah lah. Okay? Bunyi tu memang salah, jadi tak tepat. Okay, sini ha, ni ya, huruf ain. Kita je ain. Ain kan ada huruf lin. So huruf lin pun masih termasuk lagi dalam kategori mad lazim. Harfi. Kat sini ain, huruf sod pun dia pun dah dapat melintang ni. Sebab apa dapat melintang? Bila kita eja berlaku hukum. So dia layaklah dapat mat melintang ni. Cuma dia ni adalah huruf lin. Okay, huruf lin. Dan dia ni kat sini kita kata kategori muhafaf. Kita tulis muhafaf. Ini huruf ain, huruf sod kita eja sod juga pun berlaku juga hukum. Kat sini kata kategori muhafaf. Okay, kat sini apa cerita? Okay, sini dengan sini tak ada hukum. Ha yang memang tak ada apa-apa lah. Kita tak ada usik dengan dia. So ain dengan sod. Okey, sekarang kat sini. Okey, kat sini ada cerita. Kenapa ain? Okay, ni huruf ain, nun mati jumpa sod. Nun mati jumpa sod apa? Ifak hakiki kan? So ifak hakiki, kerana sebelum ni memang kita ada sebahagian ulama ataupun kata ulama pun, yalah mungkin ada sebahagian ulama, dia mengkategorikan nun mati jumpa sod ni sebagai musaqal. Okay, sebelum ni ada juga kata musaqal sebab apa? Ada bunyi dengung kan ain ke sod ni, nun mati jumpa sod. Ifak kan dengung. Kita akan baca ain sad. Oleh kerana ada berlaku bunyi dengung kat situ. Dia tapi ulama untuk kategori yang macam ni, musaqal ni syarat dia nakkan idgham. Oleh kerana ifak ni bukan idgham. Ifak ni berlaku hampir saja berdekatan. Nun mati jumpa sad. Nun mati tu nun mati berdekatan huruf sad je. Dia tak masuk pada sad. So bila dia tak masuk, so nama dia pun kan ifak hakiki. Bukan nama idgham. So bila oleh kerana dia tak masuk, tapi walaupun dia dengung, ifak kan dengung. Dia baca dengan gundah, dengung. Tapi dia tak jadikan sebagai musaqal. Sebab apa? Sebab dia bukan idgham, dia adalah ifak. Sebab dia ada berlaku dua pendapat. Satu kata ini adalah muhafaf. Satu pendapat mengatakan yang ini adalah musaqal. So sekarang tidak dikategori sebagai mad lazim harfi musaqal kerana syaratnya ialah idgham. Okay. Itu dari segi istilah lah. Berbeza pendapat. Kata ini kata muhafaf. Ada yang kata ini adalah musaqal. Sebab apa dia kata yang musaqal? Sebab dia berlaku dengung kat sini. Tapi dengung adalah bukan gunah. Dengung kan gunah. So gunah tu bukan syarat untuk jadikan dia tu musaqal. Syarat musaqal adalah idgham. Sebab tu dia tak masuk sebagai kategori musaqal. So dia maintain sebagai muhafaf juga. Tapi dengung tu tak dengung lah. Sebab dia dengung ifak kat sini. Sebab tu bila kita nak baca, dari segi istilah tu tak ada masalah. Yang penting baca tu kena betul. So dekat sini kena baca dengan dengung ifak lah. Dengung ifak pun panjang, dengung dia lama. So kita akan baca. Tarik nafas dulu, korang kena praktis. Jangan menganga je. Mesti praktis. Kaf. Lepas angin. Kaf dulu. Angin terlepas baru pergi ha. Kaf. Ha ya ain sad. Sod ada qalqalah belakang. So ain dia nak pergi ke sod ni kan ada ifak, ada dengung kat situ. Di antara ni ada dengung. Cuma dia tak kategori sebagai musaqal sebab dia bukan nama idgham.
nama dia ifak. Itu saja dia punya kata perbezaan. Tapi baca tu sama, baca tu tak sama. Baca mesti macam tu. Mesti ada dengung. Kaf, lepas angin fa. Kaf ha ya ain sad. Ingat suara jangan putus Nafas yang satu, nafas yang sama. Jangan kaf ha ya ain. Salah, tak boleh. Dia sekali nafas. Sebab tu tapi kena sebiji-sebiji. Sebab tu dia kan dia dekat mula surah. Bila mula surah dah tu kita kena tarik nafas. Sebab dia bukan duduk tengah pun. So bila awal dah tu lah kita tarik nafas, tapi kena lepas sikit-sikit. Kita tarik nafas. Semua orang tarik nafas dah baca apa kalimah ni. Kaf ha ya ain sad. Itu bunyi dia. Sebab tu kat sini ada di antara ain dengan sad ada bunyi dengung, cuma dia bukan kategori sebagai idgham. Dia ada ifak, dengung tu tak dengung. Cuma dia tak sebagai musaqqal sebab tak berlaku kemasukan. Dia hanya nun dengan sad, ifak dia ada berhampiran saja, berdekatan. Dia tak masuk betul. Kalau idgham al-gunah kan nun mati masuk ke mim. Idgham misansur mim masuk ke mim. Kan dia masuk betul-betul, 100% masuk. Ya, masuk secara kamil ke nakis ke. Tapi sekarang dia tak berlaku, dia ifak saja. Ifak adalah berhampiran. Sebab tu dia kategori sebagai mukhaffaf. Itu dia istilah saja. Yang penting baca tu kena betul. Sebab baca tak ada khilaf, semua baca memang macam itu bunyi dia. Kalau baca kaf ha ya ain sad, salah. Sebab baca tu memang memang salah. Sebab tak bagi di 6 harakat yang melintang semua 6. Ha ya ni adalah asli 2-2. Kaf ha ya. Ha yang macam ha ya. Salah sebab dia adalah mad asli 2 harakat. Baca dengan perlahan je, jangan baca galut. Tak tahu kenapa nak baca galut. Baca perlahan-perlahan, baca perlahan nafas akan cukup. Sebab dia pun di awal, tarik nafas dulu, lepas sikit-sikit. Okey. Lepas tu sikit lagi. Dah, lepas tu habis dia dah setengah-setengah. Kita habiskan untuk ni. Memang tak sempat lah ayat Gharibah tu, memang next week memang kita kena puluh habis lah next week. Sebab pun dah last kan kelas. Lepas tu orang nak periksa dah. Tapi tak apa, itu Gharibah tu just kita nak tahu macam mana bunyi saja. Itu dia pun boleh baca nota lah. Okay, untuk muqatta'ah ni, yang ni untuk ha mim ain sad ni, apa dia kata? Boleh dibaca dengan waqaf dan wasal. Okay, nak baca terus boleh, nak baca asing-asing satu-satu pun boleh. Tapi yang afdal ni baca sambung. Yang afdal baca sambung. Bila perempuan nak lelaki ke nak baca Quran sendiri, seeloknya sambungkan. Macam kita baca ni, kaf ha ya ain sad ni, dekat sini pun baca macam tu. Sambung. Okay. Tidak dikategorikan sebagai mad lazim harfi musaqqal kerana syaratnya ialah idgham. Sama isu. Okay. So kita tengok satu-satu apa cerita. Sama juga ceraikan ha mim ain sin qaf. Cerai. Kenapa mim dapat melintang? Mim dapat, ain dapat, sin dapat, qaf semua dapat melintang atas ni. Kenapa dia dapat? Sebab dia kata eja berlaku pertemuan hukum dalam tu. Huruf mad jumpa dengan sukun. Asli okey dapat dah. Dah tahu dah. Ni semua ada pertemuan hukum. Sebab tu dia layak dapat. Isu sekarang nak tahu dia muhaffaf ke musaqqal. Tengok ada tak berlaku pertemuan hukum untuk mim. So, bila kita kata baca sebagai, kalau kita baca secara wasal sambung pun, dia tetap tak ada berlaku mim masuk ke ain. Kalau kita sambung pun, dia tetap izhar. Mim mati jumpa ain kan izhar. Baca justru mim tu jelas je lah. Tak ada bunyi mim, ha mim, ada berdengung. Tak adalah sebab mim mati jumpa ain. Mana ada dengung pun. Dia ada izhar syafawi. So akan jelas lah bunyi mim tu. Tutup mulut mim, baru pergi ke ain. Okay, ini pun sama. Ain jumpa sin, kita tengok ada tak hukum. Nun mati jumpa sin. Apa hukum? Ifak hakiki. So ifak adakah idgham? Bagus masukkan? Tak ada. So bila tak ada, mukhaffaf. So mim ni memang mukhaffaf lah sebab dia seorang. Dia tak ada berlaku hukum pun. Kalau dia bertemu pun dia izhar tak boleh. Memang tak boleh. Dia pun kan ada tanda seolah macam ni ayat 1, ni ayat 2 kan. Tapi bila bertalaki musyafahah dia kita baca dengan sekali jalan wasal. Walaupun wasal tak ada berlaku hukum pun sebab mim mati jumpa ain mana ada hukum. So dia akan kita ni mukhaffaf ringan. Biasa je lah mim, ra'ain dengan sin, okey ada hukum tapi dia adalah ifak saja. Bila ifak kita memang kena dengung, dengung tu tak dengung. Cuma dia bukan kategori musaqqal sebab bukan idgham. Sebab syarat nak jadi musaqqal adalah idgham. So dia musaqqal, muhaffaf. Sin pun sin mati jumpa qaf, nun mati jumpa qaf. Ni huruf sin kan. Ni dah settle dah dia. Dapat dah muhaffaf. Sin dengan qaf pula. Nun mati jumpa qaf. Apa hukum? Ifak hakiki. Nun mati rukun kan ifak hakiki. So adakah dia masuk dengan musaqqal? Tak boleh juga sebab apa? Dia bukan idgham. Tapi dengung tetap dengung.
Ifat dibaca dengan dengung, gunah kan dengung. So, dengung tetap kena dengung. Cuma dia tak jadi dia tak jadi musakal sebab dia tak berlaku idgham kat situ, tak berlaku masuk 100% atau masuk kamil ke nakis, tak berlaku kat situ. Dia hanya berhampiran saja. Nun mati jumpa qaf ke hampir saja. Oleh kerana dia hampir saja, dia dia sebagai mukhaffaf. So ringan jugalah, tapi tetap dengung. Dan qaf itu sendiri, oleh kerana dia pun tak jumpa siapa dah, habis dah. Dia yang last. Dia pun jadi mukhaffaf. So semua ni adalah mukhaffaf je semua sebenarnya. Nampak macam berat, kita rasa berat tu sebab kan ada dengung. Tapi kita tak boleh kategori dia sebagai musakal sebab dia bukan idgham. Dia adalah dengung ifat, ada isu katnya berlaku dengung saja, tak berlaku kemasukan, tak berlaku idgham. So bila tak berlaku idgham, dia tak boleh kategori sebagai musakal, kategori sebagai mukhafaf saja. Tapi baca tetap kena dengung lah. Dengung tu satu hal lain. Dia isu gunah. Tapi cerita kat sini idgham, masuk. So tak berlaku kemasukan. So macam mana nak baca? So bila kita baca sama macam tadi, baca straight je. Sebab baca wasl tu lebih afdal lagi. Nak baca satu-satu pun boleh. Kalau satu-satu, Hamim. Okey, dah satu nafas. Ain, Sin, Qaf. Ain pergi sin ada dengung. Sin pergi ke Qaf pun ada dengung. Dengung ifak lah. Dengung yang panjang. Bukan dengung Ain, Sin, Qaf. Salah. Mesti sempurnakan dengung tu. Gunah tu kena sempurna. Itu kalau kita baca asing. Kalau kita baca sambung, sama jugalah. Tarik nafas juga. Kerana dia kat awal kan. Kita memang dah boleh simpan nafas dah. Tarik nafas dulu. Apa-apa semua kena buat Tarik nafas. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Tapi buat perasan. Dengung dekat sini, dengan dengung nak pergi kat sini, beza. Sebab apa? Dengung kat sini jumpa huruf sin. Nun mati jumpa sin kan dia rendah. Istifal. Huruf istifal, huruf rendah. So dengung dia pun jadi nipis. Kalau nun mati jumpa qaf, dengung dia tebal. Sebab apa? Qaf ada huruf istilah. So bunyi dengung pun beza. Ain, Sin, Qaf. Belakang ada fa. Lepas angin, hamas. Itu bunyi dia. So bila kita baca, sekarang perempuan pun buat juga. Kita baca semua. Kita baca sambung sekali semua. Tarik nafas dulu. Tengok perempuan baca tepat macam sama tak? Dia punya kita habis tu sama tak? Okey. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Itulah bunyi dia. So bila tak laki ke baca sendiri ke tak kisahlah. Quran ni tak kira duduk seorang ke, ramai ke, depan orang ke, tak ada orang ke, bacaan tetap sama. Kita tak boleh depan orang baca je. Baca seorang cincang-cincang. Salah. Sebab apa? Yang jadi saksi siapa? Allah tahu sebab kita yang baca ni kalimah dia. Jangan kita depan orang tarik nafas bagailah nak tunjuk macam hebat, macam bagus. Tapi bila baca seorang, Hamim, Ain, Sin, Qaf, main cincai. Ingat sebab kita pun bukan seorang, kiri kanan tu ada malaikat. So baca nak dapat sebagai ibadah, baca nak dapat pahala, sepiiklah baca betul-betul. So kalau sebelum ni kita macam tak reti lah. Rupanya macam ni baca. Asal dah reti, kena baca cara yang dah reti lah. Jangan dah reti pun macam susah, tak apalah. Kita pun macam buat keputusan diri sendiri. Biarlah. Itu tanggung sendirilah. Sebab apa? Ilmu dah sampai. Sekarang ni perempuan nak praktis je macam mana nak buat. Okay. So untuk kalimah ni seeloknya afdalnya kita sambung. Kita baca, kita sambung. Baca satu pun boleh, tak masalah, boleh je. Tapi ulama' kita lelaki tu lebih pada kita sambung macam ni lah. Kaf haya ni, sebab tu dia masuk dalam kategori 5 huruf. Sebab pun kita dibaca secara sambung. Ingat dengung-dengung ni pun memang dengung, tapi kalau kita secara detail, dengung pun ada kategori. Dengung yang agak nipis sikit, dengung ni agak macam tebal sikit. Itu semua tu detail tu. Okay, dan last sekali, inilah secara kesimpulannya. Kesimpulannya huruf mat far'i itu bagi pada 3 hukum pemanjangan. Ini panjang mat tu ada boleh kita tulis sebagai 3. Satu yang lazim, kita lazim tu memang maksimum lah. Kemestian memanjangkan mat ini dengan satu keadaan saja, iaitu 6 harakat. Bila nampak tajuk mat lazim, mesti maksimum 6. Okey, ianya adalah kesepakatan para ulama qura' tanpa terlebih atau terkurang harakatnya. Memang confirm semua ulama qura' kata mesti 6. So 6 tak bolehlah baca Yasin. Baca Yasin. Tak boleh mesti Yasin. Kalau kita baca laju punya hadar pun, tetap dia punya harakat itu boleh nampak beza. Di antara 4, 5, 6 boleh nampak beza.
Kalau macam Yasin dia sama dengan mat asli, salah lah, tak boleh. Apabila kata lazim mesti maksimum 6 harakat. Okay, yang kita wajib pula memanjangkan mat ni lebih pada 2. Maksudnya mungkin 3, 4, 5, 6 lah, maksudnya lebih lah wajib. Bersepakat ulama qura mewajibkan kadar pemanjangan mat ini dengan kadar 3, 4, 5 dan 6 harakat mengikut qiraat masing-masing. Sebab lain setengah qiraat ada pakai 3, ada setengah pakai 4, pakai 5 macam itulah kan. Okey. Tapi untuk qiraat kita mat wajib adalah kita guna sebagai 5 harakat. 4 ke 5 tu kita akan pilih 4 atau 5. Kalau kita mula dengan 4, mat jaiz ke mat wajib ke semua akan jenis 4, 4 sama je. Dia macam standard lah. Tapi kalau mat wajib ni kita akan ambil 5. Hanya lebih pada 2. Asalkan lebih pada 2. 2 tu yang tak boleh. Okey. 6 tak boleh. 6 boleh. Tapi kita jarang. Kita akan buat 4 atau 5. Macam itulah. Tapi kita tahu lazim memang confirm 6 je. Maksimum. Kalau jaiz, harus membaca mat ini dengan 2 harakat dan lebih. Maknanya kalau kita mat tu 2 dah paling rendah sekali. Lepas tu ulama qura berselisih pendapat dalam menentukan kadar harakat tersebut. Hukum yang terlibat dengan mat jaiz munfasil, mat silah kubra, mat arid disukun, mat lin dan mat badal. Ada yang kata 2, ada yang kata 4, ada yang kata 5. Lepas tu kata jaiz harus. Tapi tak boleh bawah pada 2 lah. Tak boleh baca ya ayyuhallazina, ya ayyuhallazina. Salah lah. Itu dalam confirm salah. Itu dah jadi 1 je tu. Dia paling kurang 2. Dia kata nama pun mat paling sikit tu 2. Tak boleh baca ya, mesti ya. Itu dah tu 4. Sebab tu boleh dikategorikan untuk kategori mat far'i maksimum 6. Paling kurang adalah 2. Hanya 2 kat atas lah. Kalau mat asli pun 2 je. Itu dah kategori mat dia. So, itulah ceritanya tentang mat. So, habislah mat. Mat kan besar. Hari ni pun sampai dah 6 siri dah matnya. So, apa jadi sekarang ni? Yang penting, baca tu. Kalau puan dah faham, huruf qata'ah ni mana nak baca panjang 6, semua macam ni. Dah faham, ada dengung lagi apa semua. Puan akan baca yang betul lah. Bila kita dah faham, punya ada benda-benda macam ni lah yang nak kita ambil tahu. Kalau kita tengok surface macam tu je, ha mi ain sad, kita pun akan macam ha ma asaqa. Sebab ada orang baca macam tu. Kalau tak adalah kita highlightkan benda ni. Sebab memang ada orang baca sebab dia tak ada idea nak sebut apa. Sebab dia tak terfikir pun yang dia kena sebut huruf nama original dia. Dia bayangkan benda tu kena ada baris macam ha ma asaqa. Sedangkan kita baca macam tu pun kita kena baca huruf dia, nama original. Ha mim ain sin qaf. Cuma kita tak boleh baca ha mim ain sin qaf macam tu je. Dia sebab tu dia ada kena panjang, dia antara celah dia dengung pula. Dengung tu pula musaqah ke muafah. Itu dah ceritanya. Okey. So memang tak sebab next week tu last lah, kelas yang last untuk sebelum kita periksa. Tu ayat-ayat apa, ayat gharibah tu, itu dia info kita kena tahu cara bunyi je lah. Okey. Tapi kena tahu jugalah sebab dalam Quran memang ada benda tu satu pun, kalau walaupun satu, tetap kena tahu cara baca. Sebab apa, kalau saya orang nak bertalaki, dia kata dia dah khatam bagai apa semua pun, saya akan check bacaan tu dulu. Cuba baca ayat-ayat ni semua dulu. Kalau tak lepas, maknanya belum khatam gitu. Kita declare dah khatam 10 kali, masuk tadarus, masuk apa semua. Tapi kalau kita suruh baca, kalau kita suruh baca ayat-ayat gharibah tu, cuba baca dekat bahagian tahsil, cuba baca bahagian imalah ni, cuba baca isbam ni semua, tak lepas. Macam baca pun memang, biar betul, dia ni dah belajar ke pula, maknanya tak payahlah nak declare dah khatam 10 kali pun. Kalau itu tak betul baca, memang anda tak khatam lagi pun. Itu je isu dia. Mana boleh kita kata Quran tapi ada huruf-huruf benda yang kita sepatutnya bunyi macam tu, kita tak bunyi macam tu pun. So salah pun. Dia memang dah bunyi macam lain ke apa pun, memang tak tahu ke, tak tahu hentam ke apa ke. So tak boleh nak declare diri sendiri dah khatam, dah berbagai pun. Sebab kita akan check yang itu dulu. Sebab kalau macam saya sendiri memang kan, kalau orang kata nak datang lelaki apa semua, kita nak check yang bahagian tu dulu. Yalah, kalau kata dah banyak-banyak guru lelaki takkan lah bab tu tak lepas. Maknanya kita nak check dulu. Kalau dia betul boleh, maknanya dia dah baca, dah belajar lah benda tu. So bolehlah kita baca yang lain tu. Okay. So kesimpulannya, itulah. Perempuan kena praktis. Stop ni. So perempuan kena praktis. Apa yang dah belajar ni semua, kena praktis. Memang Al-Quran ni tak ada benda, kena praktis je pun. Sebab dia lafaz. Kalau kita je nota banyak-banyak print sana sini, color, beli buku bagai, tapi lafaz tak ada, so dia takkan sampai juga. Okay, sebab Quran tu dinilai dengan bacaan. Okay. So untuk tu nanti perempuan nak pada group discussion dengan kawan ke nak praktis dah untuk nak periksa ni. Periksa ni tak adalah besar sangat pun, tapi ialah untuk diri sendiri kan. Periksa lah. Jadi kita nampaklah kita sebagai seorang pelajar, ada yang buat ulang kaji apa semua.
So untuk itu next week kita akan pergi pada bab yang akhir sekali lah. Ayat-ayat gharibah ni memang tak sempat pun. Yang penting mat tu dah clear dah. Dah settle mat. Mat ni sebab dia paling panjang, dia besar sekali. Okay. InsyaAllah panjang umur kita akan jumpa minggu depan. Kelas yang akhir sebelum peksa. Okay. Waktu kita berhenti dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr lalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. InsyaAllah panjang umur. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.